telah dibuka untuk mandat dikembalikan kepada rakyat. Tak kala negara diambang pilihan raya umum ke-15, setiap suara akan kami bawakan kepada anda. Analisis politik, cerita rakyat, kajian data, semuanya akan kami selami setiap hari, setiap sisi. Mandat kami adalah untuk melapor tanpa berat sebelah, secara konstruktif, seimbang dan adil. Pastikan Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, rakan setugas Haris Ashraf Hasnan. Ini adalah menjelang Malaysia memilih. Sudah pasti hari ini adalah hari yang cukup penting. Kita akan mengetahui tarikh-tarikh penting untuk PRU ke-15 dan tepat jam 10 pagi tadi sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun memulakan mesyuarat khas bersempena dengan Pilihan Raya Umum ke-15 dan juga mesyuarat dipengerusikan sendiri oleh pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya, dan antara perkara yang akan dibincangkan adalah tarikh-tarikh penting termasuk hari penamaan calon, hari pengundian awal serta hari pengundian. Dan sudah tentu selain di peringkat Parlimen, mesyuarat itu turut membincangkan berkenaan dengan perjalanan pilihan raya melibatkan 3 lagi negeri lain iaitu Perak, Perlis dan juga Pahang serta Dun Bugaya di Sabah. Dan satu sidang media dijangka diadakan sekitar jam 12.30 hari nanti di mana rakan setugas kami Hasimi Muhammad berada di Ibu Pejabat SPR dan kita akan berlintas langsung bersama dengan Hasimi sebentar saja nanti. Okey, sudah pasti sementara kita menanti pengumuman pada kira-kira jam 12.30 hari nanti, tarikh-tarikh penting ini, kita akan melihat kepada keadaan semasa politik ini sejurus selepas pembubaran Parlimen dan juga kita melihat bagaimanakah keadaannya yang boleh kita jangkakan. Kita bawakan 2 tetamu kita di studio pada pagi ini. Yang pertama, kita bersama dengan Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia dan mantan ahli tetap ERC. Kita ada juga Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kalau kita melihat hari ini adalah tarikh penting kita nantikan, tapi kita recaplah dahulu kerana sudah 4 tahun lebih sikit kita melihat kepada kepimpinan yang bertukar 3 kali. Ini mungkin kali pertama dalam sejarah kebanyakan rakyat Malaysia melihat kepada perubahan-perubahan ini. Bagaimana untuk kita melihat kerana setiap parti utama yang bertanding pada kali ini, gabungan parti dan sebagainya, mereka ada sejarah kepimpinan dan sejarah berada di peringkat pembangkang mungkin. Bagaimana untuk kita menilai prestasi mereka dan bagaimana juga rakyat menilai prestasi mereka sejak sepenggal yang lalu, Doktor? Ya, kalau kita lihat memang buat jurung kali lah kita mempunyai perubahan kerajaan dalam satu penggal 3 kali dan kita ada 3 Perdana Menteri yang berbeza. Jadi ini satu keadaan yang mana belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Walaupun sejarah Malaysia kalau kita lihat sejarah pilihan raya itu banyak warnanya tapi kali ini agak berbeza kerana melibatkan perubahan kerajaan selama 3 kali dan kalau kita nak lihat dari segi pencapaian sukar sebenarnya untuk menilai sebab tempohnya tak lama kalau contohnya Pakatan Harapan hanya 22 bulan kalau Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin 17 bulan tak salah saya dan selepas tu Datuk Seri Ismail Sabri pula jadi kalau dalam konteks ini saya rasa pencapaian kerajaan itu banyak berkait rapat dengan politicking ataupun persaingan perbalahan politik yang berlaku dalam kerajaan yang itu yang menyebabkan dikatakan kerajaan itu tidak stabil dia lebih kepada kompromi sebenarnya di kalangan ahli politik tapi tidak stabil dan kalau dalam kajian saya sendiri melihat bahawa isu paling utama yang difikirkan oleh rakyat adalah isu pencapaian kerajaan itu sendiri yang mereka tagihkan kerana kalau ada kerajaan yang stabil kita akan menghasilkan satu pemerintahan yang baik dan yang menerima manfaat itu adalah rakyat itu sendiri jadi dalam konteks ini bagi saya sukar untuk menilai siapa yang lebih baik sebagainya tapi sekurang-kurangnya semua parti yang ada bersaing sekarang ini ada pengalaman pemerintah. Ini yang menarik apa yang ingin ditawarkan oleh mereka dalam pilihan raya kali ini, manifesto yang akan dikemukakan apa dia apa perbezaan dari segi dasar-dasar ingin diterapkan jadi dengan pengumuman pilihan raya hari ini saya rasa dan kalau tak salah saya Pakatan Harapan pun akan mengisytiharkan dia manifesto ni hari ini juga jadi dalam konteks ini saya rasa menarik nak lihat apa yang ditawarkan oleh parti politik ini kepada rakyat untuk memilih. Sebelum kita nak lihat daripada pertemuan politik manifesto Pakatan Harapan malam ini di Ipoh sebenarnya Dr. G,
literasi politik, kita nampak apabila dalam tempoh sepenggal, kita recap juga, dalam tempoh sepenggal ini boleh, dalam pemerhatian saya menyatakan bahawa literasi politik itu semakin meningkat dengan pelaksanaan kelulusan undi 18, pendaftaran secara automatik dan sebagainya. Bagaimana Dr. G. Manimaran melihat dari segi literasi politik di Malaysia meningkatkan ilmu kefahaman kepada rakyat itu sepanjang sepenggal melalui dinamika politik itu yang memberi pendidikan kepada rakyat, Dr. G? Terima kasih, Syaraf. Macam mana kita sebutkan tadi, disebutkan oleh Prof tadi kan. Ya. Ini kali pertama juga dalam sejarah kita ada banyak keunikan. Betul. Kelainan dan keunikan yang 4 tahun yang berlaku, yang kita telah lalui 48 bulan, ya, hampir 52 bulan daripada sejak 9 Mei 2018 sehingga sekarang. Saya rasa setiap hari adalah satu kelainan di dalam landscape politik. Kita tak pernah melihat yang kita tak pernah lihat, tak pernah alami, tak pernah saksikan sebelum ni, sampai kita pernah ada 3, macam tadi kata 3, bukan Perdana Menteri, ada negeri yang 3 menteri besar. Ya. Ada yang kali pertama 3 negeri mengadakan pilihan raya secara berasingan. Kecuali Sarawak memang penggal dia genap dan itu pun lewat 6 bulan sebab kerana darurat. Kemudian kita ada Perdana Menteri interim tahun bulan Februari 2020. So banyak perkara berlaku dan kita pernah kata kita tidak boleh adakan undang-undang anti lompat, melarang lompat parti. Kalau 40 tahun kita kata benda itu mustahil, kita kata bertentangan dengan prinsip demokrasi, kebebasan bersuara, tapi hari ini kita boleh buat. So banyak benda berlaku dan balik kepada soalan tadi itu, adakah kita literasi pendidikan politik atau pendidikan pilihan raya? Dua perkara berbeza. Satu, kita letak pendidikan pilihan raya dan politik. Satu tu kita kena menyemai, kita kena mendidik. Benda tu kita masih kurang. Tetapi satu lagi, kita belajar secara natural, semula jadi. Contohnya apa yang berlaku 4 tahun lepas, sejak tu banyak perkara-perkara yang kita tak pernah saksikan. Sebab itu telah memantangkan apa dipanggil pengundi rakyat secara keseluruhan. Contohnya paling, orang kata saya pilih parti A, tapi parti itu dijatuhkan dan jatuh. Ada orang keluar parti, ada juga yang pengundi kawasan tersebut telah mengambil tindakan undang-undang. Contoh ya. Kemudian orang kata, adakah mandat yang saya berikan masih bernilai? Semuanya telah memantahkan mereka, walaupun kalau sehingga awal tahun ini ramai rakyat Malaysia kecewa, mereka sampai ada yang katakan bahawa kalau pilihan raya 15 kalau diadakan, mereka tak akan keluar mengundi. Itu sehingga awal tahun ini kita saksikan di Melaka dan Johor semuanya. Tapi hari ini kita nampak macam ada sedikit kesedaran itu bertambah baik. Memang bertambah baik. Kalau saya melihat pada apa yang berlaku setahun lepas, 2 tahun lepas, selepas ramai yang kecewa, ramai yang kata saya punya mandat tidak dihargai, telah ditipu lah, tak ditunaikan dan sebagainya. Tapi hari ini kita boleh melihat apa yang berlaku 4 tahun lepas, kalau kita nak sebagai rumusan pendek kata, kesedaran itu meningkat. Tetapi kesedaran itu tak boleh sampai lagi apa yang kita sasarkan. Sebab pendidikan program itu tidak dijalankan macam mana dijalankan di Jerman contohnya. Di Jerman contoh ataupun di Australia. Mereka ada dipanggil program-program khas tentang pendidikan pilihan raya. Macam mana mengundi. Sekurang-kurangnya kita ada undi 18. Kita tak nampak lagi pendidikan yang secara komprehensif dan holistik. Kita belum ada dipanggil undi yang kali pertama. Mengapa ada 4 juta orang tak pernah mendaftar pun? Sehingga undi automatik, pendaftaran pengundi secara automatik dilaksanakan 4 juta orang, satu jumlah yang besar. Mereka boleh menentukan jatuh bangun sesuatu kerajaan, tetapi mereka tidak mendaftar, tak pernah mengundi pun selama 60 tahun ataupun 50 tahun yang lepas. Bila saya beli daftar pemilih, saya melihat ada orang tak pernah mengundi sejak Malaysia, negara kita merdeka. So itu semua benda tu kita sekarang kita dah quote and quote, kita dah memaksa mereka untuk mengundi, menjadi seorang pengundi.
Tapi adakah mereka akan keluar mengundi sekarang? Adakah kita melakukan sesuatu untuk mendidik? Sama ada dalam bentuk kempen, dalam bentuk program pendidikan, dalam bentuk media, saya rasa masih kurang. So kita meningkat tetapi masih belum sampai tahap yang kita boleh banggakan. Ya. Prof, bagaimana untuk mendidik ini? Kerana celik politik ini semakin tinggi. Rakyat sudah tahu sikap ahli politik dan juga percaturan ahli politik. Tapi pada masa sama, kelesuan politik itu juga masih wujud. Walaupun ada mungkin penambahbaikan dari segi mereka merasakan kali ini mereka perlu membuktikan suara mereka, mereka adalah bos pada kali ini dan sebagainya. Di mana tahapnya pada ketika ini, Prof? Kalau kita lihat kita ambil contoh pasal PRU yang lepas kan, tahun 2018 kadar keluar mengundi itu agak tinggi dan kalau bandingkan dengan negara demokrasi yang lain sangat tinggi sebenarnya kita ada 86% ketika itu kadar keluar mengundi dan di situ kalau kita ambil kira sebenarnya kadar celik politik itu, kesedaran politik itu tinggi kan. Tapi kita tak ambil kira yang belum mendaftar ketika itu kan. Dan juga sekarang ini kita kena ambil kira juga dah undi 18 kan. Betul. Dan kalau bergabung dengan semua orang yang tak mendaftar dan sekarang ini dah daftar pula jadi pendaftar jadi pengundi secara automatik dan undi 18, adakah kita mencapai kadar celik politik itu ataupun celik pilihan raya dikatakan tadi itu tinggi kan. Ini yang menjadi persoalan lah kalau kita lihat Tapi kalau kita melihat dalam konteks pendidikan politik itu memang kurang sangat dan banyaknya secara tidak langsung, indirect iaitu cara melalui sosial media kan, melalui mungkin pembacaan di akhbar sebagainya. Jadi dan juga penyiaran seperti Asrul Awani sebagainya. Jadi tidak ada pembelajaran yang khusus lah dibentuk untuk mereka ni belajar politik dan pengetahuan politik dan tahu membuat keputusan berdasarkan apa yang dipelajari lah. Jadi saya rasa langkah selepas ini siapa yang bentuk kerajaan perlu menerapkan pendidikan politik terutama di peringkat yang cara rasmi lah, di peringkat sekolah dan juga universiti. Sekarang bukan tak ada, ada tapi sangat sedikit kan. Jadi kalau dibimbangi lah yang kadang-kadang bila kurangnya celik politik ni, celik pilihan raya ni adalah mereka banyak membuat keputusan secara salah kan. Ketika pilihan raya kan. Jadi itu yang kita tidak lah. Dan dalam masa sama kita nak meningkatkan tahap minat terhadap politik itu kan. Jadi politik kita kena matang jugalah, kena terbuka dan matang supaya mereka minat. Kalau terlampau sangat politiki, perbalahan banyak kan, jadi menyebabkan mereka kurang minat dan mengatakan politik itu kotor. Kita tak nak sampai ke tahap itu kan. Jadi itu yang saya rasa perlu banyak lagi ada dasar dan juga ada pelaksanaan dasar yang menggalakkan kadar celik politik ini lebih tinggi di Malaysia lah. Tapi Prof, bolehkah kita melaksanakan pendidikan ini, dasar pendidikan ini kerana sekarang pun kita dengar isu selibas banyak penuh macam terlebih daripada apa yang berat lah sebagainya. Apa dengan Prof sendiri? Bagaimana nak seimbangkan perkara ini? Ya, kalau tadi selibas tu saya rasa lebih pada matematik kan. Jadi ini bolehlah maksudnya. Boleh. Sebab macam selibas yang baru ni pun saya ada nak mahu kemukakan satu macam proposal kajian kan. Saya melihat bahawa dalam pengetahuan politik ini sangat sikit ada dalam mata pelajaran sejarah ada kan, di peringkat tingkatan 6 ada dalam pengajaran dan sebagainya. Tapi tidak sampai ke tahap bawah kan. Kalau tadi ambil contoh Dr. Jim mengambil contoh di Australia. Australia sangat menarik sebab dia mengajar mengikut tahap umur dan mengajar mereka membuat pemilihan berdasarkan satu bentuk pemilihan dalam demokrasi pilihan raya pendekatan. Jadi kita tak ada tu kita banyak lagi melatih pelajar kita, murid-murid kita berfikir dan menghafal dan sebagainya. Latih to be itu kurang. Jadi saya rasa ini mungkin boleh difikirkan lah. Memang kita tahu hambatan ni satu yang sukar sebenarnya nak dilaksanakan, tapi mahu tidak mahu kita kena buat sebab kita dah masuk ke era yang mana orang muda macam umur 18 dah boleh mengundi kan. Dan kalau boleh mengundi itu maksudnya mereka didedahkan politik itu kena lebih awal. Tidak macam mana mereka nak mengundi, mereka tidak ada pengetahuan tentang isu politik, parti politik bertanding dan apa dasar-dasar negara. Jadi ini perlu dilaksanakan lah selepas ini. Dia kena mula dari peringkat, kalau 18 tahun kena at least 5 tahun ataupun di peringkat awal sekolah menengah. Betul. Dan ditanya silibus berat tak berat. Actually tak berat pun. Macam mana kita nak dalam masa yang ada tu, dalam 5 hari seminggu atau 6 jam sehari, kita ada banyak subjek. Kita boleh dikaitkan. Selitkan masukkan, sertakan bersama. Ada pendidikan civic, katakan contoh. Kita ada pendidikan moral. Politik tu sebagainya ialah moral.
Sebagainya teori, sebagainya praktis, praktikal. Okey, kalau kita di sekolah rendah, kita jangan kata politik itu kotor. Politik itu perlu. Sebab mereka yang akan jadi pemimpin, mereka akan jadi pengundi secara automatik dalam 10 tahun akan datang. Kalau umur dia 7, 18, dalam 10 tahun tak lama. Betul. Tutup buka mata dah 10 tahun dah. So macam mana contoh? Kita bagi mereka pilih, kalau nak pilih pengawas, mereka sendiri pilih pengawas di sekolah. Di kantin. Okey, beratur pergi library, bagi mereka peluang. Ketua. Ketua itu lah macam menteri lah. Ketua perpustakaan, contoh pusat sumber. Mereka lah menteri pendidikan ke menteri apa. Bermaksud kita memberi mereka ruang. Kita kadang-kadang masalah sekarang lah kita takut, fobia. Oh, kalau kita ajar politik, sebuah saja politik yang kata, oh ini tak boleh. So mereka sendiri sebab yang kata tidak boleh orang dewasa, bukan budak kecil ya. Mungkin juga Sebab yang dewasa dah jadi menteri tu, mereka tak didedahkan di peringkat awal tu. Sekarang mereka dah jadi menteri ke, exco ke ataupun pemimpin, oh tak boleh sekolah politik tidak. Actually sekolah lah kena didedahkan kepada segala aspek kehidupan kita. Bila mereka pergi ke sekolah menengah ataupun pergi ke universiti, universiti ada pemilihan MPP. Mengapa tak perlu ada pensyarah ke ataupun kaki tangan jabat bahagian hal ehwal pelajar perlu terlibat? Mereka tak perlu terlibat. Bagi mereka kendalikan, mereka lah jadi pegawai SPR, mereka lah bertanding, mereka lah kempen. So di sana dah wujud ruang untuk mereka didedahkan. Sistem itu sudah nampak. Ada. Jelas. So silabus tu tak jadi berat. Benda tu kita yang kena ringankan. Kita boleh. Ya. Bercakap soal nak menggalakkan, menarik minat ini, antara isunya adalah berbalik kepada apa yang kita tunggukan adalah tarikh-tarikh penting sebentar nanti. Sudah tentu tarikh-tarikh ini juga akan menentukan dari segi pola pengundiannya bagaimana, berapa ramai yang nak keluar, yang dekat universiti ini nak balik kampung ke tak balik kampung, yang pertama kali nak mengundi ini, yang tengah excited nak mengundi ini, kena tak tarikh yang akan diumumkan oleh SPR nanti. Bagaimana, pertama saya nak ke Prof Azizuddin terlebih dahulu, bagaimana Prof melihat penentuan tarikh-tarikh ini, terutama melibatkan pengundi muda, pengundi first time ini. Mereka ni dah lah ada yang dekat universiti, baru start, baru dalam seminggu 2 minggu kelas kuliah baru bermula. Lepas tu nak fikir nak balik kampung ni, nak mengundi lagi. So bagaimana penentuan tarikh-tarikh itu amat penting, crucial pada ketika ini, Prof? Betul. Kalau dia memang pelajar universiti, di universiti saya pun baru minggu pertama bermula kuliah. Dan kalau dia adakan pilihan raya, nanti mereka terpaksa pulang sebagainya. Tapi bagi saya jangan underestimate mereka ni, sebab mereka ni excited. Mereka mahu tunaikan tanggungjawab mereka. Walaupun terutama golongan muda ni, mereka ada juga rasa macam takut kan, nak keluar mengundi. Macam daripada kajian saya di Perak dengan Kedah kan, ada yang takut nak keluar mengundi kerana mereka tak pernah buat keputusan. Yang sebesar ini adalah hidup mereka kan, kali ini kan. Ada juga yang tak berminat dengan politik kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kami nak pilih tak tahu sebab parti semua sama. Nak tanya mak ke, nak tanya kawan ke. Sebab ideologi dari segi perspektif ideologi itu tak ada membezakan antara satu parti dengan lain. Cuma dasar mungkin berbeza, pendekatan berbeza. Betul. Jadi mereka keliru nak pilih salah satu. Tapi dari keseluruhannya memang mereka menunggu-nunggu sebenarnya. Cuma tarikh raya itu perlu sesuai dengan keadaan mereka lah untuk pulang dan keluar mengundi lah kan. Dan jadi dalam konteks ini saya rasa kan, saya pun tak tahu apa yang akan ditentukan oleh pihak SPR kan. Saya mengharapkan tempoh kempen lah. Tempoh kempen itu pertamanya perlu 2 minggu lah bagi saya kan. Kita pernah, tak salah saya tahun 2004 paling rendah 8 hari. 8 hari. 99 ada 9 hari. Paling lama masa awal-awal 35 hari pernah berlaku kan, masa awal-awal pilihan raya diadakan kan. Tapi trend itu tak terusan kan. Kerana ada dah katakan risiko dari segi keselamatan dan sebagainya lah. Tapi dalam konteks ini saya rasa threshold saya rasa mungkin 2 minggu. 2 minggu kan. Jadi kalau 2 minggu kan, daripada hari tarikh contoh penamaan calon kan, saya rasa peristiwa ini mungkin penamaan calonnya, ini saya jangka sajalah. Mungkin seminggu selepas tu bagi persediaan pada parti politik untuk menyiapkan diri jadi mungkin 29 hari bulan lah. Kalau nak ambil kira hujung minggu kan, dia boleh juga hari biasa kan, hari bekerja kan. Tapi
bagi saya paling sesuai hari Minggu lah, yang mana parti politik boleh kumpul, orang pun boleh kumpul sebagainya nak melihat suasana pilihan raya itu berlangsung kan. Dan juga pilihan raya perlu juga kalau boleh hari cuti juga kan, ujung minggu juga kan. Jadi kalau ambil kira 2 minggu tadi mungkin tanggal 12 hari bulan lah itu kan. Tapi yang saya rasa walaupun ada yang berkata kan bagaimana kalau buat hari biasa kan, sebenarnya pengalaman berdasarkan pematian kita lah tak ada beza pun kan. Sebab hari biasa pun mungkin akan kerajaan negeri akan isytiharkan cuti peristiwa lah apa sebagainya kan, macam-macam kan. Jadi menyebabkan ada ruang untuk keluar mengundi juga. Dan kalau pilihan raya lepas pun kita lihat kadar keluar mengundi tinggi hari biasa. So tapi untuk menyenangkan rakyat ramai selesa keluar mengundi sebagainya, saya rasa baik juga diadakan pada hujung minggu lah. Okey. Sebelum nak pergi ke pandangan Dr. Jimani Maren, rakan setugas kami Hasimi Mohamad berada di Putrajaya di Ibu Pejabat SPR. Selain kami, kita yang berteka-teki di sini, saya percaya dia Hasimi juga sedang berteka-teki di sana bersama dengan rakan-rakan media tempatan dan juga antarabangsa berada di sana mengikuti rapat. Apa yang boleh kita jangkakan? Hasimi, mungkin boleh ceritakan bagaimana keadaan di sana, mesyuarat yang bermula sekitar jam 10 pagi tadi, rakan-rakan media, berapa ramai, betapa sibuknya berada di Ibu Pejabat SPR itu, Hasimi? Baik, terima kasih Haris di studio. Betul, kita masih lagi berteka-teki. Ada yang kata 12 November, ada yang kata 19 November, hari pengundian dan sebagainya. Setakat jam ini kita masih lagi tidak mendapat kenyataan jelas berhubung dengan tarikh-tarikh penting bagi PRU15 ini. Namun semuanya akan terjawab sekitar pukul 12 tengah hari ini kerana difahamkan atau dijadualkan sidang media khas akan dibuat oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang akan memperincikan tarikh-tarikh penting bagi PRU15 dan semua itu akan terjawab. Kalau kita ikutkan pada suasana di dalam bilik khas untuk kita menunggu sidang media itu sekitar lebih kurang dalam 30 minit saja lagi. Ikutkan sangat ramai, seperti Wan Haris katakan, media tempatan antarabangsa hadir untuk berikan tumpuan kepada tarikh penting untuk Malaysia memilih yang akan kita ketahui sekitar dalam 30 hingga 40 minit saja lagi dalam sidang media khas yang akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR. Dan apa yang kita dapat jangkakan di mana pengumuman sebelum ini juga Haris, pastinya adalah hari pengundian, hari penamaan calon dan juga hari undi awal itu akan diumumkan dalam sidang media hari ini. Namun untuk setakat ini kita masih tidak dapat sahkan sama ada akan ada Q&A dan sebagainya. Sebaik sahaja pemakluman mengenai tarikh-tarikh penting itu akan dilakukan oleh Tan Sri Abdul Ghani Saleh kerana pastinya banyak yang isu-isu perlu dikemukakan oleh wartawan dan juga pemberita yang sedia menanti di sini. Khususnya kita melihat kepada SOP menjalannya pilihan raya umum ke-15 ini dan juga bagaimana gerak kerja SPR khususnya untuk persediaan sekiranya PRU15 ini berlaku serentak dengan banjir. Namun, sebenarnya saya katakan kita tidak dapat sahkan lagi sama ada akan ada Q&A atau hanya akan pemakluman tarikh-tarikh penting itu sahaja. Dan apa yang kita dapat jangkakan juga selain pada tarikh-tarikh penting untuk PRU15 itu, sebenarnya kita sedia maklum, untuk sidang media hari ini juga tarikh-tarikh mengenai PRK Don Bugaya Sabah juga akan diumumkan pada mesyuarat hari ini yang dijangka akan diadakan serentak dengan PRU15 dan kita melihat juga kepada kos-kos untuk pelaksanaan PRU15 ini juga akan diumumkan oleh SPR dalam sidang media sebentar lagi, selain juga mengenai tarikh read dan juga jumlah pengundi yang bakal menjalankan tanggungjawab pada PRU15 ini. Dan sebenarnya kita sedia maklum Haris, berbeza dengan PRU14 atau PRU sebelum ini kerana untuk kali ini beberapa DUN sahaja yang dibubarkan untuk mengadakan PRU atau pilihan raya negeri serentak dengan PRU15 yang mana kita tahu Perak, Pahang dan juga Perlis akan mengadakan PRN serentak dengan PRU15. Namun semuanya akan terjawab hari ini tarikh-tarikh tersebut dan negeri-negeri lain, 6 negeri, 3 di bawah PAS dan 3 di bawah Pakatan Harapan tidak
tidak membubarkan DUN, itu mungkin akan melihat kepada trend ataupun corak pilihan raya sedikit berbeza dengan pilihan raya lain. Jadi kalau kita lihat kepada secara keseluruhannya, melihat kepada 3 DUN sahaja, kemungkinan ini bermakna pilihan raya bagi 2022 atau PRU15 ini akan melibatkan 222 kerusi parlimen serta 116 DUN sahaja, yang mana untuk Pahang 42 DUN, Perlis 15 DUN dan Perak 59 DUN. Itu yang kita dapat bawakan untuk setakat ini. Namun semuanya perincian untuk tanda tanya mengenai tarikh-tarikh penting itu kita akan bawakan secara langsung di Astro Awan dan astroawan.com untuk jam ini. Kita kembali kepada Haris untuk sesi seterusnya. Okey, terima kasih Hasimi kerana membawakan perkembangan tersebut. Kita harapkan ada Q&A kerana Hasimi ni ada banyak soalan. Banyak soalan. 10 ke 20 tadi kata nak bertanya semua ni dalam sidang media. Kita terus saja kepada diskusi kita, menantikan setengah jam lagi insya-Allah kita akan menantikan sidang media tersebut. Bagaimana Dr. G juga ingin ambil daripada diskusi kita sebentar tadi, melihat kepada tarikh-tarikh penting ini dan sebagainya. Banyak perkara perlu dilihat dan juga ditekankan kan. Ya. Melihat kepada satu situasi banjir hujung tahun ini. Ini semua kalau salah pilih tarikh ini akan menentukan corak pengundian juga. Kalau pilih hari weekday sebagai contoh, bukan hari hujung minggu mungkin, ini juga akan menyuntikkan, membarakan lagi semangat untuk orang keluar mengundi. 2018 kita ada hashtag undi Rabu sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat semua faktor-faktor ini disatukan? Bagi saya, bila melihat pada sejarah pilihan raya kita, mengadakan pilihan raya pada hari kerja bukan benda baru. Ya. Kita punya pilihan raya pertama tahun 1959 pun pernah berlangsung pada hari kerja. Ya, Rabu, Khamis. Ya. So, apa pun, masa pada ketika itu benda itu tak jadi isu. Hari kerja tak jadi isu. Tapi kebelakangan ini, macam sebut dari soalan pertama tadi, kesedaran. Ya. Bila kesedaran itu meningkat, kemahuan itu pun berbeza. Ya. Cita rasa pengundi berbeza. So mereka melihat bahawa hari kerja itu hari kerja. Mereka tidak mahu diganggu dan terganggu. Betul. Terutama mereka yang bekerja di luar kawasan. Ya. Kita ada lebih kurang hampir separuh 40% masih bekerja di luar kawasan mereka mengundi. Kelantan, Terengganu dan Sabah dan Sarawak. Ada yang kerja di luar negara, mereka nak balik dari negara terdekat macam Singapura, mereka dah balik. Ya. So benda-benda itu kena diambil kira. Sudah tentu musim banjir itu. Satu musim banjir, keselesaan orang ramai dan musim-musim kerajaan. Kerajaan ya. Kita ada Deepawali. Ada yang kata mengapa mengadakan pilihan raya waktu Deepawali? Ada yang bangkitkan juga, tetapi sudah pasti bagi saya punya perkiraan mereka tidak akan adakan pengundian sebab Parlimen dibubar 10 hari bulan, 14 hari bulan tidak. Sebab SPR, kalau kita melihat pada sejarah juga, SPR kalau kita melihat mereka memerlukan 5 hingga 6 minggu untuk mengadakan hari pengundian. Ya. Hari pengundian ini biasa akan berlangsung 5 hingga 6 minggu daripada tarikh pembubaran. Okey. Dan kalau kita melihat pada tahun 2018, pilihan raya diadakan, pilihan raya itu bermaksud di sini ialah hari mengundi. Ya. Diadakan genap dalam sebulan. Dibubarkan oleh pilihan ketiga itu 6 hari bulan, kod kuasa 7 hari bulan, SPR bermusyawarah dalam 4 hari, 10 hari bulan, Ya. April, mengundi 9 Mei, dalam sebulan dah siap. Tapi kali ini oleh kerana wujud percaturan politik dan sebagainya, sampai negeri yang di Bian pun mengambil masa untuk mengumpulkan yang Perlis itu, dan 36 negeri tidak itu memerlukan SPR mengambil tindak langkah, dipanggil, saya lihat sebagai tunggu dan lihat. Mereka pun tidak mahu buat keputusan tergesa-gesa. Dan tiba-tiba buat keputusan hari ini, dan ada negeri yang tak jadi bubar tu nak bubar juga kan. Dan dia akan mengambil. So mereka mengambil kira tu dan perayaan. Dan kita di tengah-tengah ni ada 2 hari keputusan Sultan. Kali ini. Ya. 4 hari bulan Perak, 11 dan 12 untuk Kelantan. Adakah SPR akan mengambil kira sensitiviti tersebut? Ya. Adakah hari mengundi pada 5 hari bulan? Saya rasa mungkin tidak. 12 hari bulan. Adakah sensitiviti betul kena diambil kira walaupun nampak kecil. Ya, sebab bagi orang negeri Kelantan keputusan itu 2 hari cuti mereka. So kalau mereka melihat benda-benda itu, saya rasa perkara ini akan diambil kira. So semuanya akan, bagi saya SPR perlu sediakan keselesaan. Ya. Hari yang kondusif. Hari yang selesa untuk semua orang, semua pengantaru. Pilihan raya bukan hanya pengantar parti politik dan calon. Ya. SPR, sekolah,
Ya. Jentera-jentera kerajaan yang terlibat membantu SPR. Ya, betul. Dan yang pemegang paling besar adalah 21 juta orang itu. Yang pengundi. Kita kena sediakan kemudahan tersebut. Memudahkan mereka untuk keluar mengundi. Kalau kita buat hari Sabtu, hari kerja, boleh buat. Ya. But SPR tidak terikat dengan tak ada undang-undang. Ya. Sudah tentulah kami masa di RC kita ada cadangkan kita buat hari mengundi hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ialah untuk hari yang sesuai untuk kebanyakan orang. Ya. Sabtu Ahad. Ya, negeri-negeri lain. Dan kalau kita melihat kebanyakan negara-negara luar pun mengundi pada hari Sabtu dan Ahad. Ya. Sabtu dan Ahad. Kalau di sini kita ada cuti hujung minggu. Jumaat, Sabtu dan Ahad dan Sabtu Ahad. So kita mengambil langkah yang selamat. Itu semua itu. So kalau kita melihat pada itu, akhirnya kita kena sediakan suasana yang kondusif untuk orang mengundi. Ya. Begitu juga untuk kalau kita kata tadi 12 hari. Prof kata 14 hari sesuai. Ada juga minta 21 hari. SPR pernah bagi untuk pelaraya kecil Balakong. Parti politik dah sadari. Sebelum tu saya minta director kita up grafik. Kita nak melihat kepada jarak-jarak tarikh. Boleh. Kita compare daripada PRU sebelum ini. Kalau kita nak lihat daripada ini angka ataupun datanya, kalau boleh kita lihat jarak daripada pembubaran parlimen, ini angka daripada PRU 9 sehingga apa yang kita nantikan pada PRU 15 masih lagi menjadi tanda tanya. Jaraknya itu kalau terdekatlah kalau kita lihat PRU 13, PRU 14, daripada pembubaran parlimen ke hari mengundi itu jaraknya lebih kurang dalam sebulan diambil oleh SPR. Pandangan Dr. G melihat kepada angka ataupun sejarah ini, dijangkakan sebulan juga atau bagaimana Dr. G? Kita akan hampir sebulan. Ya. Kalau kita ambil tarikh 12 pun, katakan tadi Prof kata tadi 12. 10, hari itu 10 Oktober. 10 dan 12. Darul. Ya. Kalau kita melihat dari sensitivity tadi itu, Ya. kita akan pergi 5 minggu. Macam di Sarawak, 6 minggu. Ya. Dia pergi ujung, dari tarikh pembubaran sampai ujung seminggu sebelum Christmas. Dia dah dekat dah. Dah dekat. Johor dan Melaka pun 5-6 minggu. So kalau kita sekarang hari ini SPR bermesyuarat selepas 10 hari tarikh pembubaran parlimen, Ya. saya rasa dia akan mengambil lagi 3 minggu. Okey. Dia akan pergi sebulan. Okey. Yang satu lagi mungkin tadi itu, kalau saya nak tambah sedikit. Okey. Ya. Up lagi kita tengok kepada angka Mungkin ini. kalau kita melihat tempo tu, dari tarikh kita juga ada ni, benda tu ada kait dengan jumlah pengundi yang bertambah. Okey. Jumlah pengundi bertambah dan juga kita memerlukan, mungkin parti-parti itu memerlukan masa untuk mereka berkempen ataupun SPR untuk membuat persiapan. Okey. Persiapan walaupun macam Prof kata tadi juga, tahun 2004 SPR hanya berikan 8 hari, iaitu minimum masa tu minimum 7 hari plus 1, Ya. 8 hari. Ada hari yang 9 hari pun ada, tapi kali ini kita minimum kempen ialah 11 hari. 11 betul. Ya. Kalau kita melihat biasa kalau 11 campur 2, last election 11 hari. Minimum, maksimum itu saja. Ya. So kali ini mungkin jumlah pengundi bertambah. Ya. So mungkin parti politik memerlukan masa untuk bertemu. Mungkin SPR akan memberi sekurang-kurangnya 13 hari. Okey. 21 hari saya rasa mereka walaupun ada cadangan minta, saya rasa 21 hari itu parti politik takkan tahan. Sebab mereka memerlukan resources, sumber, masa, kewangan dan tenaga. Saya rasa 2 minggu bagi saya dalam keadaan sekarang banjir. Ya. Saya rasa 14 hari saya rasa cukup memadai. Sebab kita tidak mahu, ramalan kata banjir selepas pertengahan bulan. Ya. So kita ada masa window sedikit di sana. Very narrow lah. Maksudnya the time frame tu very narrow. Untuk very crucial juga untuk SPR menentukan tarikh-tarikh penting ini. Bercakap soal dari segi nak keluar pilihan raya ini, selain daripada tanggungjawab besar yang dipikul oleh SPR dalam menentukan tarikh-tarikh penting ini juga, pola pengundian. Saya suka untuk kita melihat dari membawa dalam konteks politik pola pengundian. Hari bekerja dan juga hari sama ada hujung minggu, dengan mengambil kira sekarang ni undi 18, ramai pengundi-pengundi di universiti yang nak balik ke kampung halaman. Prof Azizuddin, bagaimana melihat pola pengundian yang akan mencorak pada PRU 15 ini? Kerana ada yang menyatakan ataupun yang melihat bahawa
pengundi-pengundi muda ini mampu untuk memberi pengaruh pemikiran kepada ibu bapa mereka di kampung halaman. Migrate balik, mereka didedahkan dengan banyak sumber maklumat, infonya di hujung jari, perang di media sosial, parti-parti politik sudah pun bermula, semakin rancak, dan mereka mampu untuk mempengaruhi pengundian ibu bapa mereka, keluarga di kampung. Ada juga yang mungkin golongan pengundi muda yang tak tahulah nak undi apa, akan bergantung harap kepada apa yang menjadi teras parti di dalam keluarga mereka sebagai contoh. Prof Azizuddin melihat kepada pola pengundian dan juga corak yang akan kita bakal lihat PRU 15 nanti. Satu yang berdasarkan pemerhatian saya sebelum ni dan juga mungkin akan diterjemahkan dalam pengundian akan datang ialah pengundi muda. Tapi kita kena definisikan pengundi muda ni, pengundi muda yang umur dalam kadar umur berapa. Kalau kita ambil yang umur 40 ke bawah tu, memang ada kesan mereka mempengaruhi ibu bapa mereka. Berbanding dengan zaman-zaman dulu yang mana ibu bapa mempengaruhi mereka. Tapi kalau kita ambil umur yang lagi muda 18 ke 21, memang faktor keluarga, faktor gerakan sebaya, dan juga media sosial mempengaruhi keputusan mereka. Kerana kalau kita lihat TikTok misalnya memainkan peranan besar menentukan jadi media mereka untuk menyatakan pandangan, dan mungkin pilihan mereka nanti berdasarkan itu. Betul. Kalau tak ada faktor ini, saya rasa mungkin mereka tak keluar mengundi sebab mereka tak biasa dan tak merasakan diri mereka penting untuk keluar mengundi. Walaupun tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia harus tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Tapi kalau dalam konteks yang belia belia satu menarik sebab kalau kita lihat kadar umur 30 ke 40 tu yang paling ramai pengundi dan mereka ni, dan kalau tengok kalau secara keseluruhan yang belia tadi 51% keseluruhan, hampir separuh dengan yang senior Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya kita sukar tak tentukan sama ada orang tua kah yang akan jadi kingmaker sini menentukan pusat ataupun orang muda, sebab jumlah hampir sama. Sebab kenapa saya katakan macam ni, sebab orang muda ni kalau kita ambil kira mengundi automatik, kemungkinan ramai yang tak keluar mengundi sebab mereka tak pernah keluar mengundi sebelum ni, dan mereka didaftarkan secara automatik. Ini berdasarkan pengalaman saya di Johor. Jumpa ramai orang muda, mereka tak sangka mereka pengundi, mereka tak tahu sebab tak pernah diberitahu yang mereka ni pengundi. Dan saya yakin mesti lagi ramai yang tak tahu mereka ni adalah pengundi yang sudah didaftarkan baru ini pun saya cek anak saya sendiri anak saya mungkin tak tahu dia dah boleh mengundi tapi saya dah tahulah sebab tahu umur 18 memang layak mengundi automatik automatik. Jadi ini yang menyebabkan kemungkinan kadar keluar mengundi nanti akan rendah berbanding pilihan raya sebelum ni jadi sebab pilihan raya sebelum ni semua didaftarkan secara volunteer, mereka berdaftar, jadi mereka sudah tentu mereka mau keluar mengundi Jadi kalau pola ni kita nak lihat siapa penentu ni sangat menarik sebab wanita pun main peranan besar juga dan tuntutan mereka sekarang semakin lantang 30% mereka nak sebagai calon pilihan raya ada dah kempen dah sekarang ni ke arah itu jadi sama ada wanita sedar akan peranan mereka dan mahu menuntut hak mereka masa ini itu pun satu yang menarik juga tapi secara umumnya saya nampak pengundian ni nanti akan bercorak tiga perkara maksudnya mereka akan ada yang mengundi parti, itu yang paling dominan hampir 40% ke 50% yang itu. Ada yang mengundi atas faktor isu, manifesto. Jadi itu manifesto tu penting dasar apa yang dikemukakan oleh parti, mereka akan, sebab mereka tak terikat, terutamanya yang atas pagar ni, mereka tak terikat dengan mana-mana parti politik. Jadi cuma nak melihat bahawa parti politik mana yang dapat mengemukakan dasar dan manifesto yang terbaik yang mereka berkenan dan mereka akan keluar mengundi. Dan faktor paling satu lagi yang ketiga tinggilah berbanding yang dua tadi adalah calon. Yang sekarang ni calon ni yang memerlukan pilihan raya ni tempoh masa yang lama sikit sebab kalau kita lihat Barisan Nasional berkata nak gunakan 70% calon baru. Calon baru tu tak semestinya orang muda, dia mungkin juga orang tua yang tak pernah dapat peluang. Tapi muka baru. So dalam konteks ini saya rasa calon baru terutama di parlimen memang perlukan masa untuk diperkenalkan sebab rakyat selalu nak kenal calon baru dia boleh mengundi dia berkenal calon ni unless kalau calon itu personality terkenal, selebriti ke yang dah dikenali, tak ada masalah lah boleh menggunakan media untuk kempen. Tapi yang tak kenal ni, sebab dalam pilihan raya kempen paling efektif adalah rumah ke rumah. Itu paling efektif. Walaupun media orang kata sebagainya, media sosial sebagainya, tapi pengalaman saya setakat sampai di Johor
memang rumah ke rumah. Sebab Johor itu ada PKP agak sukar. Dan rumah ke rumah jadi parti politik komplain, rakyat pun komplain sebab tak pernah jumpa calon. Jadi saya rasa kali ini kadar itu perlu dan kadar itu memerlukan tempoh kempen yang mencukupi lah. Jadi itu saya kata 2 minggu tu minimum lah yang cukup. Boleh pergi sampai 21 hari lah. Tapi betul, parti politik nanti dia akan exhausted dengan dia punya resources lah. Jadi sumber semua. Ya. So dalam konteks pola ni sangat menarik dan saya rasa parti politik mesti dah tahu keadaan ini dan mereka akan cuba cari sokongan dan menariklah sebanyak mungkin. Yang pasti mereka dah tahu dah segmen pengundi hardcore yang akan menyokong mereka lah yang tegar. Cuma nak kejar sekarang ini yang atas pagar yang kadarnya agak besar sebab adanya pertambahan pengundi baru lah. Tapi menariknya di Malaysia ni, parti politik ni berkempen setiap hari daripada pilihan hari lepas. Non-stop Kali inilah kita mengundi 9 Mei 2018, mereka dah kempen 10 Mei. Ya kan? Sebab tu kita ada banyak 3 kali perubahan kerajaan. So kalau kita melihat benda tu, mereka dah berkempen. Cuma sekarang mereka nak masuk G5 lah. G5 lah. Ataupun auto full nak pergi. So tekan minyak habis lah ni. Tekan minyak habis. Tapi bila saya sentuh sedikit yang kan ibu bapa pengaruh. Ada media yang buat berita muka depan yang seminggu lepas kata ibu bapa pengaruh. Benda tu ada kebetulan. Sebab saya pun ada tanya juga beberapa anak muda baru-baru ni. Anda akan mengundi kali dia kata saya akan mengundi. Saya tanya orang muda kan. Nampak muda. Ini kali pertama dia kata kali pertama. Nak memilih apa kriteria, dia terus kata parti mana dia nak pilih. Saya tanya memilih kerana apa? Kerana siapa? Pengaruhnya. Dia kata ibu bapa. So ibu bapa bergantung juga kepada perspektif mana mereka berada. Adakah mereka ini kaki media sosial ataupun anak keluarga. Kalau dia manja kerana ibu bapa, setting dia akan ikut. Sebab dia kata dia akan pergi mengundi sebuah negara Pantai Timur bersama dengan ibu bapa yang bekerja di sini. So saya kata faktor itu bermaksud faktor keakraban bersama dengan keluarga itu ada. Again, kalau mereka ni rajin gunakan media sosial, saya rasa sebaya, peer group. Secara keseluruhan, apapun saya rasa pengaruh itu, saya rasa parti politik kena mengambil ruang untuk memikat mereka. Mereka kita tidak tahu 5.6% pengundi baru ni bawah umur 20 tahun ke bawah. Kali pertama dia akan mengundi. So mereka ni TikTok generation. Tapi akhirnya adalah message yang mereka nak bawa. Tapi physical communication tu sangat penting. Face to face communication. Apapun kita kata media sosial ke semua tu. I think politik is face to face. Sebab tu orang kata kalau YB ni tak salam dengan saya, itu face to face. Kalau tak salam, undi tak adalah. Kalau tak datang ke rumah saya kahwin, kalau jamuan ke, kematian ke, bukan media sosial. Dia tak kata, okey saya ucap takziah media sosial. Satu. Bila datang ke rumah, melawat, ada physical personal tu kan. Jadi dia akan mempengaruhi kemenangan sesebuah parti dengan calon. Yang pasti kali ini berbeza kerana kalau kita lihat pilihan raya di Johor itu masih lagi ada kekangan pergerakan dan sebagainya kan. Tapi kali ini adalah kita dah beralih ke fasa endemik ini, kita melihat mungkin kebebasan itu wujud. Kempen pun sudah digerakkan seperti Dr. G sebutkan tadi dan ramai dah berjumpa orang ramai dan sebagainya. Okey, kita akan meneruskan diskusi selepas ini menanti kepada sidang media sebentar saja lagi, tapi kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Sudah dibuka untuk mandat dikembalikan kepada rakyat. Bakal negara diambang pilihan raya umum ke-15, setiap suara akan kami bawakan kepada anda. Analisis politik, cerita rakyat, kajian data, semuanya akan kami selami setiap hari, setiap sesi. Mandat kami adalah untuk melapor tanpa berat sebelah, secara konstruktif, seimbang dan adil. Pastikan Astro Awani, saluran pilihan raya anda.
Baik, 10 hari lepas kita bubarkan Parlimen dan juga beberapa DUN juga menyusul selepas itu pembubarannya, dan kita melihat pada hari ini tarikh-tarikh penting akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang mula bermesyuarat sekitar jam 10 pagi tadi. Kita jangkakan sidang media akan bermula pukul 12 tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan bawakan secara langsung tarikh-tarikh penting ini kerana banyak, seperti diskusi kita sebentar tadi, banyak perkara perlu dipertimbangkan dalam menentukan tarikh-tarikh penting ini. Antaranya ada situasi keadaan semasa banjir, kedudukan semasa pengundi-pengundi itu sendiri, pengundi muda dan sebagainya, dan juga tarikh-tarikh sensitif seperti Dr. G sebutkan tadi juga perlu diambil kira oleh SPR. Sudah pasti jam 12 nanti kita akan tentukan keadaan semasanya. Kalau boleh kita bawakan visual pada ketika ini di SPR, ini adalah di Dewan Utama di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. Sidang media akan berlangsung pada pukul 12 tengah hari nanti. Kalau keadaan semasa boleh kita bawakan pada ketika ini. Ini adalah sidang media yang akan diumumkan yang akan berlangsung pada 12 tengah hari nanti. Sudah pasti rakan tugas Hasimi Muhammad berada di sana. Dia akan membawakan perkembangan terkini dan juga ini adalah apa yang kami akan paparkan pukul 12 tengah hari nanti. Baik, kita teruskan kepada diskusi kita menanti kepada jam 12 tengah hari nanti. Sudah pasti ini melihat kepada banyak perkara yang sudah kita sentuh tadi. Pola pengundian dan sebagainya. Ini bergantung juga kepada kempen dan juga ke calon dan sebagainya, seperti yang Prof sebutkan 3 perkara tersebut. Namun kalau kita melihat kepada kali ini cabaran untuk SPR sendiri, kerana sebelum ini kita melihat bahawa ia cara pengundian itu dipermudahkan di banyak tempat sebagai contoh untuk memudahkan orang ramai. Bagaimana untuk PRU pada kali ini kerana tidak melibatkan semua negeri sebagai contoh? Mungkin tugas itu bukanlah sedikit senang berbanding dengan PRU sebelum ini, satu negara terlibat dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini juga akan mencerminkan ataupun mempengaruhi setidaknya kepada pengundian yang lebih baik? Buat kali pertama jugalah kita melihat tidak banyak negeri yang akan dipertandingkan lah, kan? Maksudnya Dewan Undangan Negerinya tidak ada berlaku pembubaran dan tidak berlakunya pilihan raya, kan? Jadi kita ada 3 negeri saja, kan? Ini satu yang unik lah, kerana difikirkan mungkin tahun depan nanti akan berlaku satu lagi pilihan raya umum di peringkat negeri, kan? Melibatkan 6 negeri, 3 negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional atau PAS, kan? Dan 3 negeri lagi adalah negeri Pakatan Harapan, kan? Jadi sekarang ada 3 negeri saja yang Barisan Nasional. Sama ada ini akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional ke, ataupun sebab ini negeri yang dikuasai Barisan Nasional, ataupun parti-parti lain itu sukar untuk mencari jawapan yang sebenar lah. Kalau kita lihat, kan, sama ada ini ada kelebihan di pihak Barisan Nasional, kerana kalau kita lihat bahawa ia banyak bergantung kepada peluang juga, kan, sebab kita tahu negeri, misalnya negeri Perlis, PAS pun agak kuat di sana, kan. Kalau di Pahang kita nampak Pakatan Harapan agak kuat juga di bandar-bandar, kan, dan juga dan juga kalau kita lihat, kan, persaingan politik yang ada masa kini juga agak lebih terbuka lah berbanding sebelum ini, Jadi itu yang satu yang menarik lah kalau kita lihat bagaimana persaingan politik yang akan berlaku, kan. Tapi dalam konteks pilihan raya umum kali inilah, kan. Jadi pihak contohnya, kan, dari segi pihak yang ingin bersaing, kan, dan juga parti-parti ingin bersaing akan ada kelebihan sedikitlah dalam konteks untuk mereka berkempen, satu perkara, kan. Yang kedua adalah dalam konteks mereka boleh beri tumpuan lah kepada Parlimen, kan. Contohnya di parti-parti yang parti-parti Pakatan Harapan misalnya sebagainya, kan, beri dan juga Perikatan Nasional beri tumpuan kepada di Parlimen, kan, sebab negeri mereka tidak ada persaingan, kan. Tapi dalam konteks yang peranan SPR pula adalah mereka sebenarnya tidaklah kata mereka lebih mudah, peranan mereka, sebab peranan mereka akan lebih banyak, sebab Parlimen ni lebih besar, kan, peringkatnya. Cuma mungkin dari segi mengira undi itu mungkin kurang sikitlah. Dia lebih cepat sikit mengira undi lah, sebab negeri tidak ada pengiraan undi dilakukan, kan, di negeri-negeri yang tidak ada pertandingan, Jadi dalam konteks keseluruhannya saya rasa hampir sama saja, walaupun pilihan raya kali ini tidak melibatkan negeri-negeri lain, 6 negeri lain, tapi dan juga kalau kami kira 4 negeri yang sudah diadakan pilihan raya, kan. Tapi dalam konteks keseluruhannya saya rasa masih lagi sama, sebab yang dipertandingkan kali ini adalah Parlimen, Dan persaingan parti politik juga agak lebih terbuka dan sama.
Dan dan cuma yang saya sebutkan di pihak Parti Pembangkang tadi ataupun Parti Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, mereka boleh beri fokus kepada Parlimen dan juga negeri-negeri yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Ini yang saya rasa Barisan Nasional perlu fikirkanlah. Cuma negeri-negeri ini adalah negeri yang mereka kuasai dan kemungkinan peluang untuk mereka menang itu ada, kecuali mungkin Perak. Perak yang menarik kita lihat, sebab kita lihat kelebihan yang ada pada Barisan Nasional agak tipis berbanding dengan Parti Harapan. Saya rasa tempat yang akan melihat persaingan yang sangat hebat adalah di Perak sebenarnya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan nanti. Tu saya nak balik Perak. nak balik Pusat. Dia macam rindu nak balik cover dekat Perak. Tak apa, kali ni kita bagi Redauddin. Balik nak mengundikan jadi calon. Saya akan kekal berada di Kuala Lumpur ini. Undi pos lah Dr. G. Okey. Dr. G, bercakap soal dari segi persaingan pilihan raya di peringkat parlimen dan juga negeri. Pandangan Dr. G selaku pemerhati melihat kepada kita nampak contoh, kita mengambil contoh Johor, Melaka. Pilihan raya DUN peringkat negeri telah pun selesai. Bagaimana corak pentadbiran di peringkat DUN itu mampu mempengaruhi undian yang bakal berlaku pada PRU15 nanti, dan juga bagaimana Sarawak sebagai contoh, Sabah yang tidak dibubarkan, maksudnya telah pun menjalankan pilihan raya negeri itu, dan bagaimana pula dengan negeri-negeri yang tidak dibubarkan, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan sebagainya yang lain, 6 negeri lain itu. Bagaimana pandangan Dr. G melihat bagaimana ianya bakal menentukan corak pengundian di peringkat parlimen berdasarkan keputusan ataupun kejayaan dan secara pentadbiran di peringkat negeri itu, Dr. G? Itu sangat satu perkara yang sangat menarik untuk lihat. Macam mana dulu kita pernah melihat by election, pilihan kecil. Pilihan raya kecil tu dia keputusan akan berbeza daripada keputusan pilihan raya umum. Kali ini kita menampak ini satu lagi kelainan. Kalau kita ambil contoh yang Melaka dan Johor, masa tu ramai tak ada keluar mengundi. Dia kata saya tak kalau keluar mengundi pun tak apa, saya ni berubah peringkat negeri dulu. Nanti saya balik pada masa bila ada pilihan raya peringkat parlimen. So itu yang salah satu faktor kita nampak trend ke belakang ini, sentimen ataupun persepsi ataupun cakap-cakap bahawa golongan orang muda ataupun ramai tak pernah keluar mengundi, dia kata akan balik akan mengundi. Itu satu faktor mungkin mereka apa yang berlaku 6 bulan lepas ataupun 8 bulan lepas, performance tu, prestasi itu akan boleh akan mempengaruhi corak pengundian. Benda itu tidak boleh tolak 100%. Kalau kita mungkin dalam 40% ataupun 50% boleh mempengaruhi salah satu faktor yang membawa kepada keputusan akhir mereka bila memangkah di pusat, di saluran mengundi, di tempat mengundi itu, di peta mengundi itu. Dan balik kepada ni, persaingan juga akan lebih terbuka. Satu, persaingan di antara parti. Katakan kerajaan sekarang mereka tumpu peringkat parlimen, tumpuan itu berselerak di semua negeri. Bila dah adakan pilihan raya berasingan, tumpuan itu akan jadi macam apa yang berlaku di Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor. Persaingan itu akan jadi satu lagi. So ada orang yang bergurau, baik kita mengadakan pilihan raya begini sebab pembangunan janji-janji itu akan lebih menarik. Tertumpulah kekuatan khusus. So dia ada kesinambungan, dia ada negeri federal macam tu. Akan ada. So saya rasa lepas ni kita akan ada pilihan raya begitu. Kita ada norma baru pilihan raya. Norma baru pilihan raya. Bukan norma baru kehidupan COVID, tapi norma baru pemilih. Sebab lepas ni setiap tahun kita akan ada pilihan raya. Macam mana di US midterm election. So kita boleh. So itu satu lagi peluang untuk rakyat membuat penilaian tentang performa prestasi itu kepada sesuatu parti. Dan balik kepada peringkat parti pula, dia akan menimbulkan more politicking. Katakan di Selangor, dia hanya sekarang dulu Selangor parlimen dengan negeri. So dia politicking untuk jadi calon tu seimbang. So sekarang dia kata ni sekarang kepimpinan parti masing-masing akan berhadapan dengan kesukaran untuk memilih calon. Mereka lebih cabaran kali ini saya rasa. Itu kita melihat daripada pelbagai faktor. Dan
juga satu peluang untuk rakyat memilih peranan prestasi wakil rakyat. Apakah fungsi mereka dan tanggungjawab mereka yang mereka dapat lakukan oleh wakil rakyat mereka yang lepas. Ya. Dan ini juga masuk untuk pengundi yang 21 juta orang mengetahui hak dan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Ya. Hak dan tanggungjawab mereka untuk mengundi, memilih 21 tu hak. Kita boleh gunakan dengan kriteria-kriteria. Semuanya balik kepada soalan asal tadi, keseluruhan ekosistem pilihan raya ini. Is satu perkara yang perkembangan yang dinamik untuk negara ke depan. Ya. I mean, kita sistem pilihan raya menjadi lebih kompleks, lebih dinamik, Ya. lebih segar lah. Lebih segar. Lebih segar. Ya, Prof Azizuddin. Prof Azizuddin mungkin ada pandangan berkenaan dengan perkara ini apabila ada yang negeri nak melihat kepada parlimen, oh saya hari itu saya undi sekian, parti sekian, oh parti sekian ni tak perform, tak bagus prestasinya. Parlimen saya nak tukarlah orang lain. So pandangan Prof melihat kepada dinamiknya selepas ini. Ya, kita yalah bila adanya pilihan raya negeri berasingan satu sebenarnya kelebihan kepada rakyat untuk memilih kan. Ya. Jadi tapi saya banyak politiking ataupun perbincangan yang ada adalah siapa yang mendapat kelebihan dalam konteks ini kan. Memang macam pandangan saya kan, saya lebih suka melihat pilihan raya diadakan maksudnya serentak dan parti politik boleh bersaing secara terbuka dalam waktu yang sama. Ya. Ini kerana apa? Sebab kalau pilihan raya negeri itu diadakan secara bersaingan, selalunya kelebihan kepada parti politik yang ada jentera yang kuat kan, dan juga calon dan incumbent selalunya ada kelebihan kan untuk memenangi itu kan. Jadi dalam mewujudkan satu pilihan yang fair kepada semua parti politik, satu pilihan raya yang serentak diadakan semua kan. Tapi realiti sekarang dah tidak begitu. Sebab pilihan raya dah ada bersaingan. Itu yang saya rasa baru ni pun ada Pakatan Harapan memikirkan semula kan, walaupun mereka nak bubar kemudian, tapi fikir balik, nanti takut mereka suka nak bersaing dengan parti lain sekiranya pilihan raya itu bersaingan. Tapi sudahnya ambil keputusan untuk ditangguhkan juga kan, sebab memikirkan faktor banjir dan sebagainya kan. Tapi dalam konteks ini saya rasa rakyat sekarang ni perlu bijaklah melihat apa yang ditawarkan ketika pilihan raya umum kan. Sebab kita pilihan raya umum ni ada tawaran nanti peringkat negeri, ada peringkat persekutuan ya. Manifesto pun mungkin akan ada persekutuan dan negeri kan. Negeri ya. Jadi dan sekarang ni kita lihat apa yang ditawarkan oleh persekutuan, terutama negeri-negeri yang bawah Pakatan Harapan dan juga ini kan, tapi di peringkat Barisan Nasional mungkin di negeri-negeri yang konsep Barisan Nasional dah dibubar sekarang ni, mungkin akan ada tawaran daripada Barisan Nasional yang jadi incumbent di situ. Jadi selalunya kelebihan pada incumbent. Tapi cuma realiti politik masa sekarang ni agak sukar untuk meramalkan, sebab jumlah pengundi itu dah ramai kan. Dan perspektif segmen pengundi atas pagar tu dah makin membesar kan. Dan ini yang semua bimbang sebenarnya kan. Orang muda nak sokong siapa, wanita nak sokong siapa kan. Dan dan juga apa isu-isu yang dibawa, apa dasar-dasar yang dibawa yang boleh menarik mereka menyokong satu parti politik ya. So dalam konteks ini saya rasa rakyat akan menilai tawaran yang dikemukakan oleh parti-parti politik ini, dan sejauh mana yang dapat menggunakan tempoh kan dalam masa 2 minggu ini untuk mengemukakan cadangan-cadangan akan datang sebab kenapa saya rasa akan datang ini penting dikemukakan dalam dasar-dasar dan manifesto misalnya, sebab kita akan datang diramalkan tahun depan ini akan hadapi kemelesetan ekonomi dunia yang menjejaskan negara kita juga. Jadi apa yang ingin ditawarkan oleh parti politik ini kepada rakyat dalam masa kritik krisis akan datang ni? Dari segi kepimpinan, dari segi dasar dan dari segi apa rakyat boleh manfaat peluang-peluang ekonomi ada akan datang. Jadi ini yang saya rasa rakyat pun kena bijak kena menilai. Saya tahu rakyat Malaysia rasional dalam menilai, tapi mereka juga kena bijak, jangan terpengaruh dengan isu-isu sensitif kan yang dimainkan dalam pilihan raya, tapi lebih menilai dasar. Jadi dalam konteks ini saya yakinlah rakyat Malaysia akan membuat keputusan yang terbaik. Tapi melihat pada persoalan tadi yang kita persoalan awal tadi adalah negeri berasingan dengan persekutuan berasingan kan. Bagi saya setakat ini sebab benda baru agak sukar kita nak merasakan mana satu kelebihan kekurangan. Tapi yang kita tahu sebelum ini, kelebihan kepada parti yang ada kekuatan yang saya sebut tadi Barisan Nasional.
Mereka nakkan kalau boleh pilihan raya dia secara bersaingan. Tapi akan datang ni mungkin agak berbeza sebab 6 negeri mungkin serentak pula mungkin berbual. Dia akan ada senario pilihan raya umum sekali lagi pada tahun akan datang. Jadi mungkin dinamiknya berbeza. Jadi itu yang agak sukar sikit kita nak melihat sejauh mana konteks dinamik ketika itu pada tahun hadapan lah. Jadi itu yang menarik bagi saya, menarik lah. Adakah ini juga akan mempengaruhi pola pengundian kerana tempoh hari saya berbual dengan rakan saya yang mengundi di Johor. Dia katakan macam jadi kita mengundi kerana DUN tak pun dibubarkan. Maknanya kefahaman itu pun terasing kan kerana mereka rasa parlimen jadi dibubar tapi DUN tidak dibubar. Hari itu dah ngundi. Hari itu dah ngundi. Kenapa mengundi balik? Ngundi balik. Persoalan begitulah. Ini orang muda. Mungkin ada yang kurang faham dan sebagainya. Itu pertama. Kedua adalah bagaimana untuk melihat orang merasakan bahawa negeri-negeri yang tidak dibubarkan DUN sebagai contoh. Saya perlu pulang untuk mengundi parlimen. Nanti tahun hadapan kena mengundi DUN pula. Bagaimana ini juga mempengaruhi corak dan pola pengundian mereka? Ada kalau kita lihat kenapa kerajaan DAP di Pulau Pinang mahu bubar kan juga bersama-sama kali ini adalah kerana penduduk pengundi terutamanya di Pulau Pinang tu ramai duduk di luar walaupun ada ramai duduk di sini tapi ada duduk di luar dan mereka tidak mahu kerap pulang untuk mengundi kan, dan ramai yang itu satu perkara lah. Yang kedua lah ada yang merasakan ini nak mengundi kan tahun depan nak mengundi lagi, buat apa nak mengundi lagi kan. Bagi sekali jalan lah. Sekali jalan lah. Selesai. Dan ada juga satu persepsi pula di Pulau Pinang bahawa nanti kerajaan DAP juga merintah kan, buat apa keluar mengundi kan. Jadi ini yang ditakuti oleh kerajaan di sana sekarang ini. Jadi perspektif ini perlu dilihat dari segi psikologi pengundi untuk keluar mengundi kan. Tapi melihat pada keadaan sebelum ini rakyat memang sekarang saya nampak macam excited untuk keluar mengundi kali ini. Tapi akan datang kena lihat dinamik akan datang. Mood rakyat ketika itu adakah mereka mahu keluar mengundi atau tidak. Kalau merasakan tidak perlu dan dia akan jadi seperti mana yang kita lihat pada tahun 1995 tadi ada tunjuk Raja Hari kan, yang mana kadar keluar mengundi itu rendah kerana rakyat dah rasa parti ini juga menang kan atau sebagainya. 68%. Tapi adakah ini juga menyebabkan parti-parti politik juga ada percaturan mereka sama ada perlu memilih nak menang di negeri ataupun nak menang di parlimen? Adakah apa? Saya rasa parti politik sudah tentu mahu menang di semua. Yalah, tapi persatuan negeri kan. Jadi malah mana negeri-negeri macam Pakatan Harapan yang Perintah Nasional PAS terutamanya sudah tentu mahu mempertahankan negeri masing-masing kan. Dan mereka mengambil fikiran bahawa buat asing itu memudahkan mereka untuk menang berbanding kalau buat serentak kan. Cuma saya rasa itulah dinamik politik ini suka dijangkakan dan penambahan pengundi pun akan berlaku lagi tahun depan ni kan. Pengundi-pengundi baru kan. Jadi adakah mereka ni akan mempunyai persepsi yang sama tahun ini dan tahun depan ni kita tahu ada berlaku krisis ekonomi dunia. Adakah isu global yang menghambat Malaysia akan mengundi mereka pula mengundi siapa yang mereka nak jadi sebenarnya kan siapa yang menjadi kerajaan persekutuan masa selepas pada PRU ni kan perlu mengumpulkan satu agenda dasar yang mantap untuk membawa kita keluar, memulihkan ekonomi kita lebih baik dan sekiranya rakyat yakin dengan itu kan mereka ada kelebihan sebenarnya untuk menang negeri pada pilihan raya negeri yang akan datang ada 6 negeri itulah. Tapi kalau kita melihat kepada secara lebih makro, bagi saya norma baru pilihan raya ini boleh memanfaatkan rakyat pengundi sebab parti-parti yang bertanding ini akan lebih berhati-hati. So mereka akan lebih bekerja keras. Mereka tahu bahawa kalau balik kepada midterm election tu sistem kan. Betul. Kalau parlimen bagi menang, kalau tak perform mungkin peringkat negeri mereka boleh hukum. Contoh. Dan satu lagi peringkat saya melihat bahawa sejauh mana kita boleh menyediakan ataupun menyediakan kemudahan untuk rakyat keluar mengundi. Adakah kita nak kaji balik bila ada sistem yang baru ni, norma baru ni, adakah kita nak sediakan cara-cara baru untuk orang keluar mengundi? Tak perlu datang 2 kali secara fizikal. Kita memberikan undi pos ataupun mungkin saya berharap ada pengumuman tentang sistem baru, mekanisme baru undi pos supaya lebih ramai boleh mengambil bahagian. Kita nak, kalau 20 juta orang, kalau boleh kita nak 20 juta orang keluar mengundi lah. Sama ada secara fizikal ataupun undi pos. Itu semua tu perlu mengambil kira dalam norma baru pilihan raya. Kita tidak boleh lagi menggunakan cara-cara lama, approach baru, pendekatan baru untuk menguruskan pilihan raya.
Saya ada cadangan Okey. Kalau nak ramaikan pengundi keluar mengundi, sebenarnya Malaysia boleh mengikuti macam mana berlaku di Australia dan Singapura mewajibkan keluar mengundi kan. Tapi kita kena ada mekanisme itu kan. Sebab kalau yang tak keluar mengundi itu apa kesannya, tindakan yang dilakukan kan. Kalau itu boleh menyebabkan kadar keluar mengundi yang agak tinggi 90% sebagainya. Jadi saya rasa itu mekanisme yang boleh dibuat dan perlu dikajilah dulu kesesuaiannya dalam konteks Malaysia. Tapi itu satu lagi yang saya kata rasional pengundi di Malaysia ni adalah kadang-kadang mereka berfikir bahawa persekutuan kita bagi parti ni, negeri bagi parti lain. Pernah berlaku di banyak kawasan-kawasan walaupun tidak di peringkat negeri, tapi banyak kawasan-kawasan yang mana calon di peringkat parlimen oleh parti A misalnya, tapi di peringkat DUN parti lain kan. Perspektif mereka melihat bahawa mereka mahukan wakilnya begitu kan. Jadi saya rasa saya tak pasti keadaan itu akan meluas kali ini, tapi sudah tentu akan berlaku sebab dalam kajian saya pun kan memang saya letak nak pilih persekutuan siapa, nak pilih negeri siapa, memang ada segmen pengundi nak lihat parti ini di peringkat persekutuan tapi parti yang satu lagi di peringkat negeri. Jadi ini pun satu yang menariklah nak melihat perspektif pengundi menilai politik itu dan bagaimana mereka memilih atau mengundi nanti. Kita kena mendidik juga satu aspek mendidik rakyat. Sebab selama ini 60 tahun kita mengadakan pilihan raya serentak untuk semua negeri dan kecuali Sabah Sarawak in between ada yang cepat dan yang lambat. Kita dah biasa dengan dapat kertas undi 2. Kecuali Kuala Lumpur lah persekutuan tak dapat DUN. Saya rasa kali ini mereka ramai akan terkejut dah. Mengapa kali ini saya dapat satu kertas? Satu je, satu tong saja nak buang ada satu je. Tapi apa pun SPR kena bersedia sebab jumlah basket tu, bakul tu dah besar. Besar, betul. 21 juta orang. Lebih banyak saluran akan disediakan. Lebih banyak pekerja akan diperlukan. Kalau dulu dalam lebih kurang 280,000. I think kali ini sekurang-kurangnya 350,000 pekerja diperlukan. Satu angka yang itu saja akan memakan kos yang besar dalam pengurusan pilihan raya. Kena dibayar allowance, latihan dan sebagainya. 1 bilion lebih dekat 2 bilion anggarannya. Itu dia juga saya nak tanyakan sebab apabila kita kata tadi Dr. Jiji menyebutkan bahawa mungkin ini adalah norma baru kita, cara kita melakukan pilihan raya yang berbeza antara negeri dan juga parlimen dan sebagainya. Kos ini sebab pada akhirnya bukan hanya di titik beratkan ataupun di scrutinize oleh pihak berkuasa tapi juga rakyat ni. Makin banyak kali kita lakukan pilihan raya kecil ataupun besar, parlimen ataupun DUN dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa ini pembaziran wang dan sebagainya, perlu disatukan. Ini dua kita, dua rakyat. Bagaimana faktor-faktor ini harus dipertimbangkan juga? Ya, itu yang bagi saya melihat bahawa perlu ada koordinasi. Koordinasi itu pernah wujud sebelum ini. Walaupun sampai 2018 wujud, walaupun beberapa negeri masih ditabir oleh 5 negeri ditabir oleh parti lain, bukan parti yang sama dengan kerajaan persekutuan, masih wujud. Saya rasa this is more like a persefahaman dan koordinasi antara pusat dengan negeri. Kita mengadakan, saya kata just one call lah. Daripada pusat, saya nak bubar parlimen. Apakah pandangan? Ini benda ni tak teratur dalam buku ke undang-undang ya. Betul. Ini lebih kepada what they call budi bicara dan persefahaman politik. Bagi saya itu yang saya terkejut. Kita ada MOU, banyak negeri ada MOU, persekutuan ada MOU, negeri Johor, Perak semua. Tapi mengapa benda ni tak wujud? Seolah-olah bila come to election, we are different. Itu sebab kalau kita ada persefahaman, berunding, minum kopi ke ataupun apa, mengadakan pilihan raya bersama, kita boleh jimat sekurang-kurangnya 600 juta. Perkiraan saya. Satu negeri, kalau Melaka, 4 negeri, Sabah, Sarawak, Melaka, Johor, 420 juta. 6 negeri, lebih besar daripada juga, lebih kurang. Saya letak dalam purata 100 juta, 600 juta. Itu di peringkat SPR. Boleh lagi peringkat parti nak berkempen, missionary nak berkempen, calon berkempen, buat posters. So kita akan membazirkan at least
1-2 bilion lagi. Ya. Maaf saya katakan, Dr. Jim menyebut berkenaan dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, persefahaman itu. Tetapi kita nampak secara realiti faktanya di dalam kabinet juga ada ketidaksefahaman dari segi pembubaran itu. Itu adalah fakta yang kita tidak boleh nafikan. Itu yang kita terkejut. Ini dalam visual secara langsung kami bawakan ketika ini kami mengganggu sebentar perbincangan ini. Ini visual secara langsung dari Ibu Pejabat SPR di mana sidang media kita nampak pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh telah pun mengambil tempatnya. Kita sedang menunggu queue serta update bilakah pengumuman secara rasmi yang akan dimaklumkan sebentar sahaja lagi. Saya percaya kita menunggu queue serta update daripada rakan kami Hasimi Muhammad serta feed. Kita menunggu juga, mengharapkan feed yang lebih jelas dan juga cantik. Kita tunggu selepas ini pada bila-bila masa sahaja pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh akan memaklumkan hasil mesyuarat khas yang diadakan pada bermula jam 10 pagi tadi. Ahli-ahli majlis anggota SPR juga telah pun berada semeja di pentas Dewan Utama SPR di Ibu Pejabat SPR Putrajaya. Yang paling penting kita nak tahu tarikh penamaan calon, hari pengundian awal serta hari pengundi. Dan kita akan menunggukan pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Dan sudah tentu antara perkara-perkara lain, kalau kita boleh bersembang sebentar lah sementara kita nak menunggu queue update. Kita tengah tunggu queue update lagi ni. Belum lagi sebenarnya. So mungkin secara ringkas sebelum kita pergi ke perbincangan ini, masuk dalam perbincangan kita tadi, kita nampak ketidaksefahaman itu. Dr. Jim mengharapkan kerajaan negeri dan juga persekutuan, tetapi dalam kabinet juga kita nampak ketidaksefahaman itu berlaku. Prof, dalam konteks politik. Kalau kira tarikh tadi, memang persoalannya kos tu sangat besar. Jadi saya rasa jalan penyelesaian sebenarnya ada juga melalui undang-undang. Kalau kita boleh perkenalkan fixed date, tarikh yang ditetapkan, tarikh ini adalah tarikh undi. Jadi ia juga dapat mengurangkan kadar ketidaktentuan politik juga dalam negara, menanti-nantikan dan sebagainya. Cuma mungkin parti kerajaan tidak mahu keadaan ini berubahlah sebab mereka ada prerogatif. Alright. Okey, kita terus sahaja langsung ke Putrajaya untuk mengikuti pengumuman secara rasmi. Sikit lagi sebenarnya. Kita lagi. Pada bila-bila jadi masa. sebenarnya kita memberikan ruang kepada rakan setugas media kita untuk RTM juga ya sebenarnya. Inilah standard lah prosedurnya di situ. Haris pernah berada di bilik itu, saya juga pernah berada di bilik itu 2018. Kita faham ada SOP-nya. Sebentar saja lagi akan diumumkan sidang media tersebut. Penting untuk tadi seperti yang Haris sebutkan tadi, penamaan calon dan juga pengundian awal serta hari pengundian pada akhirnya yang saya kira sudah bermula pada ketika ini. Terus saja ke Ibu Pejabat SPR. Allah Ta'ala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Urusan Pilihan Raya Umum ke-15, PRU ke-15 dan Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri PRK DUN N 66 Bugaya Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah menerima pemakluman resmi daripada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat berhubung dengan pengisytiharan pembubaran Parlimen Penggal yang ke-14 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 11 Oktober 2022. SPR juga telah menerima surat pemakluman berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri, Dewan Negeri DUN yang ke-14 bagi 3 negeri, iaitu Negeri Pahang dan Negeri Perlis bertarikh 14 Oktober 2022 serta Negeri Perak bertarikh 17 Oktober 2022 daripada YB Speaker DUN masing-masing. Seterusnya, pemakluman rasmi juga telah diterima
daripada YB Speaker Dun Sabah setelah proklamasi darurat nombor 3 dan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 3 dibatalkan. Mengenai kekosongan bagi bahagian pilihan raya negeri N66 Bugaya Sabah pada 12 Oktober 2022. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan satu PRU ke-15 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan 222 kerusi Dewan Rakyat serta 42 kerusi Dewan Negeri Pahang, 15 kerusi Dewan Negeri Perlis dan 59 kerusi Dewan Negeri Perak. Pada masa yang sama, PRK Dun N66 Bugaya Sabah juga akan diadakan serentak bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. Bagi maksud menjalankan PRU yang ke-15 dan PRK Dun N66 Bugaya Sabah, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 20 Oktober 2022, hari ini, hari Khamis. Hari penamaan calon 5 November 2022, hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022, hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022, hari Sabtu. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara telah dibuka bermula daripada 10 Oktober 2022 untuk PRU ke-15 dan daripada 13 Oktober 2022 bagi PRK Dun N66 Bugaya Sabah. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR dan anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Tarikh tutup 2 November 2022. 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Tarikh tutup pada 23 Oktober 2022. Dan 1C, agensi serta organisasi. Tarikh tutup pada 26 Oktober 2022. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, SPR telah melantik 222 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 1,264 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan membantu aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR telah menubuhkan 625 pasukan petugas kempen pilihan raya PPKPR yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, PDRM, pihak berkuasa tempatan, PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRU ke-15 dan PRK Dun N66 Bugaya Sabah adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemas kini sehingga 9 Oktober 2022. Di PPR bagi PRU ke-15 ini mengandungi seramai
21,173,638 orang pemilih. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbangsa. Baik, kalau saya boleh kongsikan sekali lagi pengerusi. Okey, baiklah, itu dia tadi angka ataupun tarikh-tarikh penting yang telah pun dimaklumkan oleh SPR berkenaan dengan pilihan raya umum ke-15 serta melibatkan 3 DUN di 3 negeri serta di DUN Bugaya Sabah. Dan kita akan menunggu update daripada rakan setugas Hasimi Mohamad berkenaan dengan sama ada akan diadakan sesi soal jawab ataupun tidak, dan kami akan membawakan sesi soal jawab itu. Nampaknya saya difahamkan tiada sesi soal jawab buat masa ini. Kita masih lagi menantikan penjelasan lanjut sama ada akan diadakan sidang media ataupun tidak. Okey, baik. Sebelum kita kembali ke Putrajaya untuk melihat sama ada terdapatnya sidang media ataupun tidak oleh pengerusi SPR, ini merupakan angka-angka ataupun data penting untuk kita faham pada ketika ini. Baik, daripada PRU 9, PRU 10, 11, 12 sehingga ke PRU 14, kita nampakkan perubahan dari segi daripada tempoh pembubaran ke tarikh ke hari mengundi sekitar dalam, kalau PRU 9, 10 dan juga 11, 11 hari sahajalah, di bawah 20 hari. Dan bagaimanapun pada PRU 12 kita menyaksikan perubahan ataupun daripada pembubaran 13 Februari ke 8 Mac adalah 24 hari pada PRU 12. Tetapi PRU 13 dan juga PRU 14 kita menyaksikan tempoh hampir sebulan, iaitu daripada 3 April dan juga 7 April sehinggalah hari pengundian, iaitu pada 5 Mei hingga dan juga 9 Mei, melibatkan 31 hari sehingga 32 hari genap dalam tempoh 2 bulan dan ataupun dalam tempoh sebulan 32 hari. Baik, jadi ini bukan lagi tanda soal di sini, kita telah pun mendapat angkanya, iaitu dari segi penamaan calon adalah pada 5 November. Kita dah tahu di sini 5 November dan juga kalau selain daripada itu kita nak teliti juga 5 hari bulan 11, hari mengundi ditetapkan pada 19 hari bulan 11. Jadi dianggarkan sekitar daripada pembubaran lebih daripada 10, lebih daripada 30 dekat 40 hari daripada hari pengundian. Dan banyak juga faktor-faktor penting untuk kita teliti, seperti hari keputeraan Sultan Kelantan jatuh pada 12 November. Itu juga antara faktor yang mempengaruhi mengapa proses ataupun hari mengundi itu ditetapkan pada 19 hari bulan minggu berikutnya. Ini merupakan ruang serta peluang penamaan calon. Nampaknya panjang juga proses dari segi tempoh berkempen itu. Persaingan kita akan nampak yang cukup hebat, persaingan akan berlaku, dan saya difahamkan tiada sidang media akan diadakan di Putrajaya. Kita masih lagi menantikan penjelasan ataupun pemakluman rasmi daripada rakan saya Hasimi Mohamad yang berada di Putrajaya pada ketika ini. Baik, ini pula dari segi peratusan mengundi. Ini penting untuk kita teliti di sini. Baik, kalau kita lihat daripada PRU yang pertama sehinggalah terakhir pada 2018, hari-hari mengundi itu cukup penting dalam menentukan ataupun sedikit sebanyak mempengaruhi jumlah mereka yang keluar mengundi, pola pengundian dan sebagainya. Baik, kalau kita teliti terendah tadi dalam perbincangan saya bersama dengan Prof Azizuddin, Najib Arif dan juga Dr. G. Manimaran tadi, kalau kita lihat pada tahun 1995 dan juga peratusan menunjukkan peratusan keluar mengundi yang rendah, hari mengundi adalah hari Selasa dan juga jumlah yang keluar mengundi adalah pada kadar 68.3% di sini. Kecil saja angkanya. Tetapi kalau kita teliti kembali pada tahun 2013, PRU ke-13, jumlah mengundi tertinggi direkodkan, peratusan tertinggi 84.4%, dan pada 2018 walaupun jatuh pada hari Rabu, tetapi jumlah yang keluar mengundi adalah 82.3%. Apa jangkaan kita? Banyak lagi analisis-analisis yang akan kami bawakan, perbincangan lanjut pasca pengumuman tarikh
oleh SPR sebentar tadi. Jika anda terlepas, ini merupakan tarikh-tarikh yang penting untuk saya ulangi semula. Tarikh penamaan calon adalah pada 5 November, undi awal ditetapkan pada 15 November dan juga hari pengundian ditetapkan pada 19 November. Dan sudah tentu banyak lagi perkara-perkara akan kami bawakan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Kita masih lagi menunggu perkembangan update daripada Putrajaya. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung selepas ini. Baik. Sudah dibuka untuk mandat dikembalikan kepada rakyat. Bakalan negara diambang pilihan raya umum ke-15, setiap suara akan kami bawakan kepada anda. Analisis politik, cerita rakyat, kajian data, semuanya akan kami selami setiap hari, setiap sisi. Mandat kami adalah untuk melapor tanpa berat sebelah, secara konstruktif, seimbang dan adil. Pastikan Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Baik, masih lagi bersama saya Najib Arif dan juga rakan tugas Haris Ashraf Hasnan. Ini adalah Malaysia Memilih. Ya. Sudah bertukar lah ya. Malaysia Memilih kalau kita ini saluran rasmi kita. Saluran rasmi pilihan raya anda. Ke-15 pada kali ini. Tarikh-tarikh penting sudah pun kita dapatkan 5, 15 dan juga 19. 5 adalah untuk penamaan calon. Dan juga 15 adalah undi awal dan sudah pasti 19 hari bulan. Hari Sabtu adalah hari pengundian untuk PRU ke-15 dan juga termasuk 3 DUN yang dibubarkan, termasuk juga DUN Bugaya di Sabah yang akan berlangsung secara serentak pada tarikh-tarikh tersebut. Terus saja kepada tetamu kita pada jam ini, Prof, reaksi segera tarikh ini adakah dijangkakan dan bagaimana ini akan mencorak pola pengundian pada kali ini? Ya, saya rasa 19 bulan tu adalah sebenarnya dalam kita pun pernah buat perbincangan kan. Merasakan itu adalah tarikh terakhir yang boleh diadakan pilihan raya pada hujung minggu kan, pada hari Sabtu kan. Jadi nampaknya tarikh itu dipilihlah kan. Dan seperti yang saya jangkakan juga adalah 2 minggu tempoh berkempen tu adalah tempoh yang sepatutnya lah diberikan ruang dan peluang kepada parti politik untuk berkempen. Cuma kita tahulah kita ada satu, kalau tengok jumlah tarikh tempoh tadi pun panjang daripada tarikh pembubaran sampai ini dalam 41 hari kan. Jadi sebenarnya ini beri kelebihan sebenarnya kepada parti-parti yang bertanding untuk mengemukakan calon-calon dan berkempen, manifesto sebagainya kan, untuk menarik sokongan rakyat untuk mengundi mereka lah kan. Jadi bagi pihak parti saya rasa mereka dah buat persediaan itu. Di pihak rakyat pula sekarang ini dah tahu tarikh kan. Inilah masa untuk merancang perjalanan kalau nak balik kampung sebagainya kan. Pada luar negara nak balik ke dalam negara. Inilah masa terbaik untuk merancang dan mereka ada tempoh masa yang banyaklah juga untuk merancang perkara itu. Jadi saya rasa ini saya rasa SPR juga mengambil kira pertamanya nak ramaikan lagi turun mengundi supaya kadar keluar mengundi itu meningkat kali ini kan. Walaupun kita jangkakan mungkin akan menurunlah sebab faktor undi automatik ni tak ramai akan keluar mengundi. Tapi
Mana tahu tiba-tiba ramai keluar mengundi sebab excited kan dengan nak mengundi kali ini. Yang keduanya mungkin mengambil kira juga, saya rasa tarikh lah. Kalau 12 saya jangkakan 12 tadi kan. Tapi 12 tu mungkin tak sesuai sebab adanya kena dengan tarikh Hari Keputeraan kan, Sultan Kelantan, jadi tak sesuai. Jadi saya rasa ini tarikh yang terbaik lah, apa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya, dan saya rasa rakyat perlu turunlah beramai-ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Inilah satu-satunya tanggungjawab yang ada pada rakyat Malaysia yang terpenting lah. Untuk mengundi dan memilih siapa yang akan membentuk kerajaan dan siapa memerintah negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ya. Dr. G. Ya. Pada pandangan saya pun, saya punya perkiraan tu SPR akan mengambil masa 5 hingga 6 minggu daripada tarikh pembubaran. Walaupun melihat kepada 4 pilihan raya negeri yang Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor. Dan kalau kita mengambil kira yang 2018 yang di Asia 7 tadi, 2018 sebulan dari bertarikh. Tapi oleh kerana ada 2 tarikh yang telah mengikat SPR, saya rasa satu ialah kerana ada beberapa kerajaan negeri yang tidak bubar, yang bubar lewat, itu telah mengambil masa lebih kurang 10 hari di pihak SPR yang tarikh-tarikh. Saya rasa secara keseluruhan SPR, kalau saya melihat jadual 41 hari yang ruang daripada pembubaran ataupun 6 minggu. Dan kalau tidak, kita dah masuk yang dikata tingkap window banjir, musim banjir. Dan di sana lagi tinggal 2 minggu plus, lebih kurang 2 minggu sebelum mandat 60 hari kepada yang diberikan kepada SPR untuk mengadakan pilihan raya berakhir. So saya rasa SPR itulah saya rasa tarikh yang paling sesuai. Dan balik kepada harapan saya, tarikh yang kondusif untuk semua. Semua pemegang taruh, parti, calon, pengundi dan agensi kerajaan, tentu SPR, pekerja. Saya rasa tarikh itu yang paling sesuai untuk semua orang untuk terlibat bersama untuk menjayakan pilihan raya kali ini. Ya. So, satu lagi aspek lah tempoh berkempen tu. Yang kita dah sebut, Prof ada sebut, kita pun dah menjangkakan dalam 13-14 hari yang diberikan kepada parti-parti dan calon-calon untuk berkempen untuk mengambil kira jumlah pengundi yang meningkat lebih kurang lebih daripada separuh berbanding 2018. Saya rasa 14 hari itu hari yang cukup mengambil kira, saya rasa kondusif, bukankah saya kata cukup, tapi saya rasa sesuai lah mengambil kira faktor-faktor musim tengkujuh dan banjir. Ini tarikh-tarikh pentingnya. Penting. So kita berharap bahawa pilihan raya dapat diadakan tanpa bencana-bencana yang telah diramalkan. Satu lagi kemungkinan sekarang orang akan tanya juga, kalau benda itu berlaku, apakah yang boleh berlaku? Betul. Persoalan ya. Kalau kita melihat kepada masa darurat COVID, ada pilihan raya kecil yang ditangguhkan, termasuk Bugaya yang diumumkan tadi. Great. Kalau bencana ataupun darurat diumumkan, kemungkinan sebab sekarang kalau di bawah undang-undang pilihan raya ditarik, pilihan raya telah ditetapkan. Tugas SPR pertama dah selesai. Kalau berlaku bencana ke atau malapetaka yang membawa kepada darurat keselamatan, saya rasa itu satu lagi faktor yang akan membawa kepada kemungkinan ditangguhkan hari mengundi lah. Ini ada juga kuasanya kepada SPR sama ada boleh menangguh. Benda tu di Perdana Menteri, SPR akan maklum Perdana Menteri kena bawa kepada Tuanku yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Satu lagi yang mulainya sekarang kali dua-duanya hari Sabtu. Penentuan calon pun hari Sabtu. Pengundian pun pada hari Sabtu. So saya rasa kalau untuk pengundi yang keluar mengundi yang dah balik dan sebagainya, mereka ada masa untuk lebih kurang 3 minggu lebih sedikit. Untuk 4 minggu hampir untuk mereka merancang. So perancangan itu betul lah, perlu untuk semua pihak untuk memastikan pilihan raya ini yang kita nak belanja 1.1 bilion itu berbaloi. Bercakap berkenaan dengan perancangan sedikit, kalau kita nak kaitkan dengan perancangan ekonomi jugalah, maksudnya sebab bulan ini kebanyakannya gaji dah awal. Sebab sambutan Deepavali. Termasuk Ashraf. Termasuk saya. Okey, saya tak ada gaji. Gaji dah awal dan kemudian 19 hari bulan hari mengundi, gaji tak masuk lagi. Bulan depannya itu gaji tak masuk lagi. Bagaimana ini sedikit sebanyak mampu untuk menjejaskan ataupun mempengaruhi
mereka yang akan mengeluar Apa kata balik ke kita minta kampung? kerajaan dan swasta awalkan gaji? Awalkan gaji. Kempen itu digerakkan. Sebab dia raya juga, juga. atas nama raya. Why not? Seminggu awalkan. Prof Azizuddin, pandangan. Ya. Saya rasa sempat sebab gaji baru punya masuk kan. Mungkin mereka belum habis belanja lagi. Ya. Boleh berancang. Jadi sekarang bila dah tahu tarikh kan, sekarang ni terus berancang lah. Nak Beli tiket. beli tiket flight ke kereta api ke sebagainya kan. Mereka boleh merancang. Tapi kita cakap dalam konteks domestik lah. Yang luar pun duduk di Singapura sebagainya mungkin merancang jugalah untuk balik kan. Cuma tadi ada yang Dr. G cakap sebut pasal banjir kan. Kalau kira berlakunya malapetaka kan, kita tak harapkan perkara itu berlaku lah kan. Tapi sekiranya berlaku, saya rasa banyak mekanisme boleh dilakukan kan. Tak semestinya memerhentikan pilihan raya seterusnya kan. Mungkin yang akan berlaku adalah melihat di mana kawasan itu banjir itu berlaku kan. Dan biasanya monsun ni berlaku di sebelah pantai timur jadi mungkin pantai timur mungkin tempat-tempat tertentu ditangguhkan pilihan raya. Tapi kena diisytiharkan darurat. Itu saja peruntukan undang-undang yang dibenarkan untuk menangguh pilihan raya. Jadi tapi tak melibatkan kesemuanya. Dan mungkin dia boleh diadakan pilihan raya semula lah. Kalau itu berlaku pun satu perkara barulah dalam politik Malaysia kan. So jadi saya rasa berhati-hati juga dengan banjir, tapi jangan jadikan satu perkara yang sangat membimbangkanlah untuk rakyat Malaysia menunaikan tanggungjawab untuk dalam pilihan raya kali inilah. Tapi bab gaji itu saya tak boleh tolonglah kan masing-masing lah. Tunaikan ada gaji dan sekarang ni masa terbaik untuk merancang perjalanan dan menunaikan tanggungjawab itulah. Universiti peranan di peringkat universiti, betul. kerajaan negeri yang nak menolong mereka yang berada di luar negeri nak balik ke Satu lagi kalau kita melihat terlebih dahulu sekarang ini pun ada banyak kempen yang akan digerakkan. Betul. InsyaAllah petang ini kita akan bercakap dengan kempen untuk menggerakkan bagaimana untuk membantu kapul dan sebagainya. Ini pernah kita gerakkan 2018. Balik undi dan sebagainya. Bagaimana ini juga boleh membantu pergerakan pengundi-pengundi dan sebagainya. Dr. Jina juga untuk baik. Saya rasa ini perancangan pihak parti, mereka yang bertanding melakukan apa yang boleh, kapul ke ataupun dan sebagainya. Itu semua balik kepada perancangan. Saya rasa kita ada masa yang cukup untuk membuat perancangan di semua peringkat dan sebagainya. Tetapi yang penting jangan sampai kita melanggar peruntukan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Yang dalam akta tu dah sebut penyediaan kereta, pembayaran duit, semua tu salah antara bentuk-bentuk suapan untuk membeli undi. So akhirnya kita nak pastikan bahawa biar pilihan raya kita dilaksanakan dengan penuh berintegriti lah, profesional. Sebab itu yang kita hendak. Sebab hari ini kalau parti politik kata mereka terlibat dalam benda itulah kerana mereka bayar kepada pengundi minta duit. Dan kita tidak mahu benda ni salah menuning jari, salahkan satu sama lain. Akhirnya ni kita pilihan raya ni untuk kita. Kita bermaksud pilihan raya rakyat mengambil berat tentang integriti pilihan raya. Jangan minta duit, jangan suap. Kita keluarkan duit, tak apa, kita bagi sumbangan, kita ambil duit sedikit, pergi dan mengundi. Jangan sampai kita yang membuka ruang kepada kesalahan-kesalahan berintegriti. Tapi kalau NGO yang menggerakkannya should be fine. Baik. Dan dia bermaksud dia memberi kemudahan tanpa kata saya beri mengundi parti ini. Itu kita jangan. Itu akan berlaku bertentangan dengan undang-undang dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya akan membawa kepada petition mahkamah dan sebagainya. Tapi akhirnya penting ialah saya rasa kita kena bagi kreditlah kepada SPR. Saya rasa mereka telah memutuskan tarikh yang kondusif untuk semua pihak. Walaupun ada cakap-cakap kata SPR akan bertindak mengikut telunjuk parti-parti tertentu, saya rasa mengikut tarikh yang diberikan, saya rasa kita kena bagi kredit lah selama sebab hari yang kondusif mereka telah sediakan. Balik kepada Ashraf pandangan tadi, perancangan lepas ini. Perancangan, kita stakeholders pilihan raya adalah semua orang. Daripada atas sampai bawah pengundi yang akan keluar mengundi pada hari berkenaan, perancangan kita kena buat. Macam kena bagi cuti. Universiti yang tadi saya sebutkan, saya pernah sebutkan, kita universiti kena bagi cuti. Kalau boleh kita adakan kuliah secara online, mungkin Prof berpengalaman. Kalau kita boleh adakan kuliah online masa COVID, pada hujung minggu ni kita adakan kuliah, universiti adakan kuliah online.
pergi mengundi. Kita kena menggalakkan sebab Meraihkan demokrasi ini. meraihkan demokrasi, mereka yang diberikan ruang undi 18 dan undi secara hormati, pergilah mengundi, mengambil bahagian, tentukan masa depan negara siapa kita nak pilih. Saya tak bimbang sangat dengan pelajar universiti dan sebagainya. Saya rasa memang cuti boleh diberikan dan kalau sebelum Akan ini pun diberikan, pengangkutan boleh disediakan di setiap negeri. Jadi mereka boleh balik, bas universiti akan digunakan untuk bawa mereka balik, tunai tanggungjawab mereka dan hantar balik mereka semula ke kampus kan. So saya rasa perkara ini boleh dirancang dengan baiklah dan universiti pun ataupun pihak mana-mana pihak sama ada sektor kerajaan atau swasta pun saya rasa tahu tarikh ini dan mereka pun boleh merancang dengan baiklah untuk pastikan warga negara mereka warga negara kita lah mengundi kan. Dan kalau yang duduk jauh kan, contoh di pantai di Sabah Sarawak pun mungkin ada masa boleh diberikan cuti balik ke Semenanjung untuk mengundi dan patah balik dan sebagainya. So saya rasa banyak perkara boleh dilakukan. Cuma tadi saya berharap bahawa undi pos tu kategorinya akan diperluaskan. Tapi tak ada pengumuman. Mungkin benda tu kalau boleh kalau SPR kalau masih ada masa luaskan undi pos. Bukan kategori 1A, 1B, 1C saja. Lagi ramai yang memerlukan undi pos, kita luaskan kemudian tersebut. Memastikan undi pos tu sampai on time. Ya. Termasuk di luar negara dan sampai on time. So kita berharap ada masa yang cukup dan diberikan untuk pastikan. Akhirnya kita satu sediakan undi pos, tapi undi pos tu tak sampai on time pun. Tak berguna juga. Kalau tengok tempoh tadi ini, adakah cukup? Sepatutnya cukup. Tapi kadang-kadang ada faktor-faktor yang boleh akan berlaku. Ada juga yang berfikir juga kalau mereka nak hantar undi pos belanjakan lebih banyak duit daripada itu dari luar negara contoh, itu akan mengambil masa. Adakah undi pos dan itu juga akan melibatkan perkhidmatan pos. Ataupun adakah SPR akan menggunakan perkhidmatan kurier yang lain untuk urusan-urusan tersebut ni. Sebab nak pastikan bahawa undi pos ni tiba pada masa yang ditetapkan. Katakan sekarang undi waktu penutupan waktu tempoh mengundi ditambah sejam. Katakan 6. Benda tu kena sampai by 6 o'clock. Kalau lewat 6 o'clock, selepas pukul 6 dia tidak akan diambil. Tak diterima. So semua ni perlu diambil. Bukan saja SPR, agensi-agensi lain perlu. Akhirnya balik kepada perancangan juga ya. Menarik. Sebab kita pun sedang, bila sebut pasal undi pos, kita pun tengah berfikir-fikir nak mengisi borang. Sebab saya dah hampir-hampir nak siap dah. Sebenarnya borang tu tinggal nak chop je, nak post, nak email kepada Haris kena ajar saya selepas ni. Okey. Post ramai kawan-kawan. Bagaimana saya nak tanya soalan tu, bagaimana pengalaman mengisi borang? Pengalaman mengisi borang. Yang sudah isi borang. Tapi sebenarnya borang, kalau kita cakap pasal undi pos, borang 1A tu bagi saya taklah susah. Mudah sahaja kalau kita tahu apa yang perlu diisi, apa syarat-syarat, maksudnya kalau kita itu lengkap dengan pas majikan dan sebagainya, cop majikan yang mengesahkan sebagainya, tak susah dah sebenarnya untuk borang 1A. Tapi mengambil kira apa yang dinyatakan oleh Dr. G, especially kalau kita bercakap soal orang luar negara lah, undi pos luar negara, dan juga di Sabah Sarawak. Najib tadi dah tunjuk dah harga tiket. Saya dah mula start tengok dah ni harga tiket. Saya rasa kawan-kawan saya di Des Borneo pun dah mula juga memantau melihat pergerakan harga-harga. Harga dan meningkat. So, setakat ini masih lagi stabil. Nampak okey lah. Syarikat penerbangan pun akan menambahkan lagi penerbangan. Frekuensi penerbangan. Kita dari segi nak meraihkan demokrasi inilah pilihan raya, bagaimana usaha sama, sebab kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan daripada pilihan raya, contoh dengan kenaikan tambang dan sebagainya, sebab sepatutnya ini adalah untuk membantu mereka yang nak balik ke kampung halaman, contoh Sabah Sarawak. Kosnya cukup tinggi. Pelajar universiti, kalau saya ambil contohlah pelajar UUM Sintok lah, daripada Sabah Sarawak sampai ke Kuala Lumpur nak ke Sintok, dan ini katakanlah nak balik mengundi, Sintok nak balik ke KL nak ke Sabah ataupun pulang ke Sabah Sarawak, satu kos yang ni juga. Bagaimana kita nak memastikan usaha holistik secara keseluruhan, meraihkan demokrasi itu? Saya rasa pihak kerajaan, walaupun dalam konteks caretaker government sekarang kan, perlu ada mainkan peranan juga kan, untuk pastikan harga tambang tu berpatutan lah kan. Memang kita tahu permintaan akan tiba-tiba melonjak tinggi kan. Betul. Jadi kadang-kadang mereka ambil kesempatan untuk mengambil untung sedikit kan dari situ kan. Tapi dalam konteks ini saya rasa kerajaan boleh buat kawalan kan, supaya harga ni tidak membebankan, dan yang paling penting mereka boleh tunaikan tanggungjawab mereka lah. Dan pihak syarikat pun mungkin ambil inisiatif lah juga meraihkan hari pilihan raya inilah, dan
inilah masa juga mereka nak memulihkan menambah baik imej mereka kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada win-win situation lah dalam konteks ini yang paling penting sebenarnya menunaikan tanggungjawab mereka. Jadi kalau semua inisiatif cuba dibawa oleh pihak kerajaan, pihak syarikat dan sebagainya untuk pastikan pilihan raya diadakan sebaik mungkin dan ramai turun mengundi, agak adalah rugi kepada yang tak turun mengundi bagi saya lah. Kerana peluang dan ruang yang diberikan tidak menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya jadi warga negara Malaysia lah. Satu-satunya tanggungjawab yang terpenting untuk mengundi dan memilih siapa yang membentuk kerajaan pada masa akan datang. Jadi saya rasa isu-isu berkaitan dengan bagaimana nak keluar mengundi, perjalanan sebagainya boleh difikirkan dan saya rasa kita boleh, pihak media juga boleh mainkan peranan ini untuk supaya bercek lah mana-mana yang cuba ambil kesempatan tu viralkan, sebarkan supaya mereka pun takut-takutlah nak ambil kesempatan manipulasi harga atau sebagainya. Apalagi saya rasa kita berharap SPR akan buat penjelasan tentang tata cara SOP. Betul, SOP itu. Betul. Walaupun kita dah masuk endemik, kita ada kebebasan untuk bergerak, tetapi ada tempat yang kita kena pakai pelitup dan sebagainya, mask dan sebagainya, indoor area dan sebagainya. Saya rasa SPR kena ada SOP. Saya berharap tadi mungkin ada pengumuman tapi tidak ada sidang media. Saya rasa berharap lepas ini ada kenyataan media ke SOP dan dijelaskan. Benda itu penting. Termasuk kesediaan banjir semua itu perlu SOP, cara do and don'ts masa kempen dan sebagainya. Sebab kita tidak mahu, walaupun kita sekarang kes COVID masih dalam 1,000, 1,500 dan 2,000, jangan kita tidak mahu apa yang berlaku di masa Sabah September 2020 dia melonjak balik. So bermaksud kena ada SOP dan kena ada pematuhan kenderi lah di pihak yang berkempen, rakyat dan jentera. Dulu banyak kes yang berlaku jangkitan itu di kalangan pekerja meningkat dengan mendadak di Johor dan di Sarawak dan di Sabah khususnya kan. So kita berharap benda itu tidak berulang. Saya rasa kita masih kena ada SOP. Tapi jangan sampai mengetatkan kebebasan untuk berkempen. Prof Azizuddin, kita ada lebih kurang dalam 5 minit perbincangan kita sebelum kita mengakhiri perbincangan ini. Pandangan Prof ataupun mungkin melihat kepada PRU yang akan datang ini, sebagai seorang, kalau saya meletakkan diri saya sebagai seorang pengkaji dalam bidang sains politik, PRU 15 ini adalah pentas paling seronok saya untuk saya menilai kerana banyak perkara yang boleh saya telitikan sebagai ulasan, nak melihat dari segi kajian dan sebagainya. Prof Azizuddin, apakah yang paling menarik yang nak dilihat dalam PRU 15 ini sebagai seorang pengkaji sains politik ini? Prof. Paling menarik kita lihat sebenarnya sistem demokrasi kita sekarang ini sedang berkembang dan yang menarik kali ini adalah pilihan yang ada pada rakyat tu makin banyak kan. Walaupun parti politik tak sukalah bercakap soal ini sebab ada politicking, perbalahan dalam konteks ni tapi kalau bagi rakyat pula mereka ada pilihan memilih siapa yang dirasakan sesuai untuk menjadi kerajaan yang mewakili mereka kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa kalau saya bagi Perdana Risau sudah tentu melihat turun naik persaingan politik ini dan yang saya tunggu-tunggukan adalah dinamik di saat akhir itu kan. Kalau kita tahu pada PRU yang lepas, dinamik saat akhir itu yang menyebabkan berlakunya dia katakan tsunami gitu berubahnya kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Parti Harapan Jadi bagaimana keadaan sekarang ni kerana yang diperdebatkan ada yang mengatakan bahawa tidak, kalau tengok kenyataan Tun Musa Hitam misalnya yang lain mengatakan tidak ada satu parti yang mendapat majoriti tapi itu pandangan yang bawa kajian dan juga orang memerhati kan. Rakyat sendiri yang sebenarnya menentukan keputusan tersebut kan. Jadi apa yang rakyat mahu kan. Kalau rakyat mahu parti A menjadi kerajaan, parti A lah tu akan menjadi kerajaan. So dalam konteks ini saya rasa kita nak lihat sejauh mana sama ada fenomena tsunami itu akan berlaku lagi atau tidak. Melihat rakyatnya sekarang ni berpersepsi bagaimana untuk memilih parti, bagaimana untuk bentuk kerajaan. Dan yang paling penting sekali bagi saya lah, apa yang berlaku dalam pilihan raya kali ini, sama ada kita ada satu kerajaan yang two-third, saya rasa agak mustahil lah. Sama ada kita ada kerajaan yang majoriti mudah atau simple majority, ataupun kerajaan campuran, super coalition dibentuk sebelah sini. Tapi yang bagi saya, apa yang sebenarnya akan berlaku adalah ini akan mematangkan demokrasi di Malaysia. Sebab kita dah lihat macam-macam benda baru, macam Dr. G bercakap tadi, yang berlaku
kali ini, dan ini sebenarnya akan beri pengajaran bagi kita dan akan menjadikan sistem demokrasi di Malaysia jadi lebih baik pada masa akan datang lah. Jadi itu yang saya suka melihat keadaan itu berlaku. Jadi kita nantikanlah apa keputusan rakyat lah dalam menentukan hari tujuh negara nanti. Dr. Jim, gimana Bang? Selaku pemerhati politik. Kita berada di minggu kedua selepas pembubaran. 10 hari pertama kita nampak walaupun parlimen dibubarkan untuk mengatasi ketidaktentuan. Ketidaktentuan itu berterusan. Dengan bila tarikh pilihan raya, siapa nak bubar, negeri tak bubar. Hari ini macam sudah ada satu ketentuan, sudah ada, iaitu tarikh untuk negeri-negeri yang telah dunia telah dibubarkan dan parlimen telah dibubarkan. Sekarang rakyat dah ada dipanggil, bukan lagi Ashraf, bukan lagi pilihan raya akan datang. Pilihan raya umum sedang berlangsung sudah bermula. Kita segera. So bermaksud apa yang saya nak melihat ialah pengundi inilah peluang untuk mereka kembali ke memberikan mandat. Lupakan apa yang berlaku 4 tahun lepas yang turun naik, kerajaan berubah 3 kali sampai ada yang kecewa. Itu semua adalah asam garam hidup. The life must go on. Dan bermaksud untuk memilih Malaysia yang baru. Ada lagi satu lagi peluang bahawa kita ada banyak, dalam 60 tahun kita ada macam-macam cabaran. Kita tak pernah serah diri ataupun give up. Tapi kita ke depan sampai hari ini di sini. So rakyat kena kembali ke, saya punya harapan tanya berapa peratus saya nak. 21 juta keluar mengundi lah. Semua sekali keluar mengundi lah. Kalau tidak pun 55%. Keluar 20 juta lah 1 juta tu kita tolak ke mungkin apa. Tapi kalau boleh semua keluar mengundi. This is your money. Duit kita. Yang 1.1 bilion itu kalau kita bagi 33 juta orang rakyat. Itu duit mereka. Jangan bazir. Kalau tidak duit itu akan terbazir. Jangan bazir. Datang keluar mengundi ramai-ramai, buat pilih sama ada menentukan masa depan wakil rakyat atau menentukan masa depan negara. Okey, Dr. G, terima kasih kerana berikan pandangan tersebut. Prof juga terima kasih kerana bersama dengan kami. Sudah pun kita ketahui tarikh-tarikh penting ini 5, 15, 19. Saya kena ingat macam tu. 5 untuk penamaan calon, 15 pengundian awal dan sudah pasti 19 hari bulan hari pengundiannya. Kalau kita lihat ini adalah cukup memenuhi keperluan kita untuk dipermudahkan urusan tersebut. Hari hujung minggu anda boleh membuat keputusan. Kalau anda pengundi di Sabah dan Sarawak, anda boleh buat keputusan sekarang untuk beli tiket. Harga saya cek ni masih murah lagi. Boleh buat keputusan sekarang. Kalau anda di Semenanjung dan sebagainya sudah boleh mula merancang percutian dan sebagainya untuk melihat ke hadapan bagaimanakah pilihan raya ini akan menentukan nasib kita 5 tahun akan datang. Baik, sekian saja untuk jam ini. Saya Najib Arif, rakan tugas. Saya Haris Ashraf Hasnan. Kita jumpa lagi. Salam hormat.